Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dan saya, Wani Carey. Ya, anda bersama dengan kami dalam program Didik TV. Sebenarnya inilah dia program Didik TV khusus untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM. Sebab macam yang kita tahu sebenarnya SPM 2020 dah pun dianjakkan ke tahun 2021. Ya. Jadi masa memang sangat suntuk, betul tak Wani? Betul, tapi jangan risau, dengan program ini kita akan menjemput guru-guru yang sangat berpengalaman dan mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan yang akan dicurahkan kepada pelajar-pelajar semua yang mempunyai masalah macam mana nak skor jawapan ni, macam mana nak dapat markah yang cemerlang. Sebab Wani pasti semua boleh menjawab, tapi tak semua boleh mendapatkan markah yang betul-betul cemerlang. Kemudian mungkin ada tips dan juga panduan macam mana teknik kita menjawab. teknik menjawab. Kemudian kita nak tahu sebenarnya soalan mengikut kita punya jawapan ni mengikut kehendak soalan ataupun tidak. Betul? Itulah dia, kita akan bawakan guru pakar bersama dengan anda semua. Jadi anda boleh belajar senang lenang saja di rumah. Betul. Senang kan? Tapi jangan lupa untuk sediakan nota juga supaya anda semua dapat catat segala ilmu dan input yang akan diberikan. Wani, kita sekarang dah zaman moden lah. Mana ada guna notepad dah. Kena juga. Ada orang yang guna digital. Ayolah kan. Jadi kalau macam ada adik-adik di luar sana yang mungkin guna alat-alat digital untuk menulis nota apa saja, be prepared. Sebab kita akan curahkan semua saja ilmu pada hari ini bersama dengan guru pakar kita. Jadi Wani, kita akan bersama dengan siapa? Dengan Cikgu Linda Nur dari SMK Seri Mulia Ceras. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Sihat, alhamdulillah. Afiq dengan Wani? Sihat, alhamdulillah. Kau tidak tak ada kat sini. Okey, jadi Cikgu, sebenarnya kita nak berkenalan dululah dengan Cikgu. Betul. Cikgu, dah berapa lama sebenarnya pengalaman Cikgu mengajar? 20 tahun. 20 tahun. 3 buah sekolah. 3 buah sekolah. Antaranya tu sekolah apa? Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, kemudian Sekolah Seri Bintang Selatan dan seterusnya di SMK Seri Mulia sekarang. Baik. 20 tahun. Cikgu dah cukup berpengalaman dah sebenarnya nak mengajar adik-adik di rumah. Ya, betul. Kan? Kami pun rasa teruja untuk belajar balik belajar bahasa semula. Melayu. Supaya dapat mengajarkan kepada adik-adik jugalah, mana yang ada adik-adik yang akan menduduki SPM. Sangat berguna segala ilmu yang akan diberikan dengan cikgu kita hari ini. Jadi tak buang masa, cikgu, jom kita mulakan. Cikgu dah sedia? Sudah. Okey, mari. Mari kita. Pertama kali, pengenalan kepada subjek Bahasa Melayu. Okey, baik, kita pergi. Iaitu Bahasa Melayu ini ada kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 membawa 130 markah. Banyak sangat. Iaitu yang kita akan bincangkan hari ini, Wani. Dan kertas 2, 110. Dan jumlah keseluruhan untuk Bahasa Melayu ini 240. Sangat-sangat banyak. Okey, baik. Kita pergi kepada iaitu apakah jenis item untuk kertas 1. Kertas 1 ini dia ada 2 bahagian. Bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A iaitu karangan berpandukan bahan ransangan. Bermaksud diberi gambar, diberi maklumat dan satu saja soalan dikemukakan dan wajib jawab. Membawa 30 markah. Okey. Yang kedua ialah karangan umum. Karangan umum ini 5 soalan ditanya dan pilih satu sahaja. Jadi di sini anak-anak murid di luar sana bebas memilih apa sahaja soalan daripada 5 soalan yang diajukan dan ini membawa 100 markah. Banyak sangat. Jadi keseluruhannya 1 jam 30 minit dan masa diperuntukkan 2 jam 15 minit untuk menjawab kedua-dua bahagian ini. Jadi ini, kalau kita tak manfaatkan betul-betul, sebenarnya 2 jam 15 minit ini boleh jadi sekejap, boleh jadi lama. Betul. Sebab itu nanti kita ada pengurusan masa sewaktu peperiksaan. Nanti Cikgu Linda akan kongsi. Baik, Cikgu. Itu dia. Kita pergi. Okey, ini untuk kertas 2 secara umum saja dulu sebab hari ini kita tak sentuh kertas 2, kertas 1 tapi secara umum saja. Kertas 2 ada 4 soalan, rumusan 30 markah, kemudian pemahaman petikan umum dan petikan Komsas 35 markah, pengetahuan bahasa dan kemahiran bahasa 30 markah dan seterusnya novel 15 markah. Itu yang dikatakan 110 dan 2 jam 30 minit. Jadi kita nak kertas 1 saja, Fik, ni. Kan? Okey, jadi kertas 1 ni karangan lah. Karangan tulis dan tulis. Kan Wani suka kertas 1 kan? Saya, Cikgu. Bagus, saya suka begitu. Okey, baik. Kertas 1 ni apa pun, ini pesan Cikgu Linda. Okey, apa pun kuasai teknik mengarang yang telah diajar oleh guru anda. Sebab di saat-saat akhir ni kita tak boleh tukar teknik dah, Fik dengan Wani. Pegang cukup-cukup apa teknik cikgu
ajar dan tambah dengan ilmu-ilmu. Macam mana ciri-ciri karangan cemerlang, nak tambah apa, kita nak make up, nak cantikkan lagi karangan kita. Cikgu Linda ada tipsnya. Itu yang kita nak. Itu dia. Dan kadang-kadang idea tu tak sampai. Macam mana ni? Cikgu Linda ada tips dia. Betul. Jadi kita pergilah kepada ni. Ini berdasarkan kajian dan pemerhatian Cikgu Linda, rangka isi karangan. Isi sahaja ya, bukan pendahuluan dan penutup. Okey, isi sahaja. Dia ada 5 ayat. Asas tau, 5 ayat asas. Mesti ada ayat topik. Tapi kadang-kadang cikgu-cikgu tak sebut ayat topik. Cikgu-cikgu sebut isi utama. Betul. Tapi bendanya sama sahaja Fik dengan Wani. Okey. Kemudian ayat hurai. Bila masuk ayat hurai, kena tanya mengapa? Mengapa ya? Kenapa ya? Jadi kat situ idea tu dia akan sampai. Seterusnya bagaimana? Itu ayat contoh. Maka gunakanlah penanda wacana contohnya, misalnya, tamsilnya. Masih ingat lagi waktu Masih. Bagus, saya suka begitu. Kemudian ungkapan menarik. Ungkapan menarik pastinya apa? Contohnya peribahasa, kata-kata hikmat, ataupun kata-kata yang cantik dan seterusnya ayat penegasan. Ini asas kepada binaan isi karangan. Asas 5 ayat tetapi jangan buat 5 ayat. Sebab kalau 5 ayat BT 3. Kalau SPM 8, 9 ayat. Kembangkan daripada 5 ini. Bermaksud kena tambah saja ayatnya. Okey, kita tengok bagaimana. Okey, jadi apapun kuasai kata kunci arahan soalan. Kata kunci arahan soalan. Jadi, saya kongsi. Ini kata kunci yang paling popular ni. Ini yang kat rumah kena fokus ni. Ini kena fokus. Yang berwarna ungu, paling popular ditanya. Ini berdasarkan analisis Cikgu Linda, itu 2013 hingga 2019. Ini paling popular. Bermaksud, kepentingan sama maksud ataupun sama makna dengan kebaikan, manfaat, faedah, kelebihan. Bermaksud soalan tu kebanyakan tanya yang positif sahaja. Okey, sangat popular. Yang kedua popular langkah. Okey, dan langkah sama ada usaha ataupun kaedah, inisiatif ataupun tindakan. Tanggungjawab yang ketiga popular dan seterusnya di bawah ini. Tanggungjawab, tugas, fungsi, peranan. Tapi kan SPM dia tak pernah tanya tanggungjawab ke tugas, fungsi. Dia suka tanya peranan. Jadi kalau nak faham, apa peranan? Oh, peranan maksudnya tugas. Oh, peranan bermaksud tanggungjawab. Barulah pelajar tu faham kehendak soalan. Sebegitu. Okey? Ingat ya, jadi kena kuasai kata kunci. Yang pertama tadi Cikgu Linda kata pegang cukup-cukup apa yang cikgu dah ajar teknik mengarang dan dia tak jauh lari daripada 5 ayat itu. Ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegas. Macam itulah. Dan kenal pasti kata kunci yang sudah Cikgu Linda bagi inilah. Okey, baik, kita pergi kepada seterusnya bahagian A. Bahagian A ini 30 markah. Bahagian A ini dikatakan peruntukan markah 45 minit. Dan 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi dan 1 perenggan penutup ataupun kesimpulan. Jadi jumlah perenggan 5 perenggan. Dan saya pasti anak-anak di luar sana, cikgu dah memang dah ajar dah. Ni nak bagi ingat je ni. Cuma Cikgu Linda nak tekankan kepada anda semua, iaitu ini dinamakan pengurusan masa. Sebab ada pelajar, mereka menulis karangan sampai terlebih masa. Tak tahu apa yang mereka tulis. Dan betul lah, saat-saat akhir ni, kalau tanya Cikgu Linda macam mana nak buat latihan karangan? Kalau nak buat latihan karangan yang berimpak tinggi, maksudnya lah kan, kena tengok masa. Nak start pukul apa, habis pukul apa. Okay. Pernah tak cikgu bagi latihan pada Afiq ataupun Wani? Okey, karangan ini akan hantar hari Isnin. Kerja bagi hari Khamis. Okey, contohlah. Agaknya kerja karangan tu ada tak buat sampai 2-3 hari? Tak ada. Dalam berapa? Ada tak buat time management, masa pengurusan masa? Bila buat tu ada tak cek 1 jam setengah ke 45 minit ke? Kalau tidak menduduki periksaan tu mungkin tidak cek lah cikgu, tapi nak dekat tu baru kita cek. Betul. Itu yang saya kena pastikan anak-anak murid di luar sana kena pastikan ikut masa. Okey, dia macam ni. Ni Cikgu Linda bagi tahu. Baca soalan dengan rangka isi. Rangka isi ini sangat penting. Gunakan peta iting, peta minda, rangka. Conteng kertas soalan anda 5 minit. Kalau calon nanti bila masuk dalam peperiksaan, setiap bilik mesti ada jam. Ingat, jam sentiasa tengok. Kita mula pukul 8, 5 minit mesti terus buat isi. Isi, iaitu 40 minit, kan dia 45 minit, 5 minit untuk rangka, baca soalan dan rangka, 45 minit bagi 5 perenggan, maksud 1 perenggan 8 minit.
Kalau 1/8 minit, contohlah penatlah belajar fizik, penatlah belajar sejarah. Lepas tu nak jugalah BM. Kita BM nak dapat A tambah ni, A plus ni. Tapi penat. Tapi tak apa. Buat pendahuluan 8 minit je. Buat 8 minit, okey, relax. Malam nanti bila okey, isi pertama 8 minit. Jadi kita dah biasa dengan latihan 8 minit untuk bahagian A. Macam tu cara dia. Apa tu maksudnya? Belajar di saat-saat akhir. Buat latihan di saat-saat akhir. Begini caranya. Okey, baik. Kita pergi kepada okey, sekejap ya. Contoh karangan bahagian A 30 markah. Tak susah pun. Kita tengok. Baca anak murid. Siapa nak baca? Okey, saya. Maklumat di bawah merupakan sebahagian daripada cara untuk menjaga kesihatan diri. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara untuk menjaga kesihatan diri seseorang. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Kesihatan diri ni isu sekarang tau. Kita kena menjaga kesihatan diri. Jaga jarak, basuh tangan, jaga semua. Jadi sebab itu Cikgu Linda kongsi soalan ini. Tapi persoalannya 200 hingga 250 patah perkataan. Boleh tak lebih? Tidak boleh. Afiq? Bagi Afiq sebenarnya tak ada masalah. Wani kata tak boleh, Afiq kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Lebih sedikit pun tak apa. Kita bagi pelajar berkarya. Lebih sikitlah, tapi janganlah sampai 1000, janganlah sampai 500. Ini 30 markah saja. Mana tahu pemeriksa nak bagi markah lebih sikit ke? Itulah maksud kita. Macam tu betul. Lebih sikitlah. Lebih sikit dalam 30 patah perkataan. Okey, tak ada masalah. Okey, tapi janganlah 200 ke bawah. Macam mana nak dapat cemerlang? Macam tu cara dia. Okey, baik, ini soalan dia. Dia kata dia nak cara-cara. Maksudnya dia nak cara, nak langkah. Itu menjaga kesihatan diri. Jangan risau anak-anak di luar sana. Dia akan ada gambar. Inilah gambar dia. Dan dia ada stimulus cara menjaga kesihatan diri. Okey, Wani, bacalah pula. Okey. Nombor 1 adalah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, membuat pemeriksaan berkala dengan doktor dan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey. Jadi kat situ kan Wani, gambar ini sangat bermaklumat. Jadi pelajar-pelajar di luar sana jangan abaikan gambar ini. Daripada gambar ni mampu buat karangan cemerlang. Jadi macam mana kita nak menganalisis gambar? Macam mana? Kita pergi kepada yang ini. Teknik STEM. Siapa, tempat, masa. Jadi bagaimana kita nak menganalisis, iaitu di sini. Okey, gambar pertama dia sama dengan melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Saya nak tanyalah, okey? Cuba anak-anak di luar sana cuba jawab dalam hati ke, jawab kuat-kuat ke depan TV kan. Agak-agak tengok gambar ni sahaja. Agak-agak siapa yang terlibat tengok gambar? Wani rasa kalau tengok kan? Siapa ini yang terlibat? melibatkan keluarga. Seisi keluarga yang sedang bersenam. Kita boleh nampak ada mak, ayah dan anak-anaknya. Jadi kalau nak lagi cantik, spesifik kan? Siapa keluarga tu? Pak Ahmad dan Pak Abu. Janganlah Pak Ahmad, Pak Abu. Kita tak nak. Gurau, cikgu, gurau. Ibu bapa, adik-beradik. Okey. Jadi kat situ ibu bapa dan adik-beradik siapa? Kat tempat mana nak buat senaman ni? Logik dan rasional dia. Kat tempat mana? Selalunya mungkin pergi kat taman rekreasi, pergi kat futsal ke, macam tu. Pada waktu bila? Pada waktu bila nak buat senaman ni? Mungkin boleh pagi. Waktu pagi adalah waktu paling sesuai untuk kita bersenam. Dan mungkin juga waktu petang. Jadi ini adalah sebenarnya orang kata ada kena-mengena dengan kehidupan kita jugalah sebenarnya. Boleh cemerlang dalam karangan. Sebab karangan cemerlang, Afiq, dengan Wani ialah perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian murid, masukkan dalam karangan. Logik rasionalnya pagi. Mana ada orang bersenam tengah hari? Boleh tak hari Sabtu Ahad? Boleh kan? Boleh. Sebab ibu bapa tidak bekerja. Jadi siapa tempat masa tu? Isi pertama. Ibu bapa, adik-beradik kat tempat mana? Taman rekreasi. Dan pada waktu bila? Pagi ataupun petang ataupun hari Sabtu macam tu. Habis di situ, pergi dekat yang kedua. Iaitu membuat pemeriksaan secara berkala dengan doktor. Siapa nak pergi ni? Siapa yang nak pergi? Siapa nak pergi? Seseorang itu. Seseorang, sebab kita pun tak tahu siapa kat situ kan, tapi kita boleh kata seseorang. Seseorang itu pergi jumpa. Kat mana nak buat? Selalunya kalau nak buat pemeriksaan doktor ni kita nak pergi mana? Mana lagi kalau bukan di klinik kesihatan? Betul. Selain klinik kesihatan, hospital. Betul. Masukkan dalam karangan. InsyaAllah karangan itu ada isi. Teknik STEM ini dia akan menjana idea tau. Dia
pelajar, oh okey kat mana? Oh kat klinik kesihatan, di hospital. Sebegitu. Pada waktu bila? Bila ni tak semestinya pagi, petang, siang, malam. Masa ni mungkin 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Yang disarankan oleh doktor, tengok kalau umur macam saya ni kena kerap lah. Macam kamu mungkin setahun sekali. Tapi macam sekarang pun kami kadang-kadang sebulan sekali. Sentiasa. Kalau yang mementing, jadi terpulang. Kata sebulan sekali, 6 bulan sekali. Jadi masa tempat, siapa tempat masa ni boleh menjawab soalan ini. Dan yang ketiga ni piramid makanan. Okey, jadi siapa yang kena makan? Siapa kena makan macam ni? Kita nak kata keluarga pun boleh, individu pun boleh, masyarakat pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kat tempat mana selalu kalau kita makan yang kena seimbang ni? Selalunya kat mana kita nak makan seimbang ni? Selalunya di rumah ataupun di luar pun sebenarnya kita boleh membuat pemilihan makanan yang seimbang. Betul. Masuk di rumah. Tapi kalau kita ambil kat rumah lah, kan, sebab rumah ni dekat dengan pelajar. Okey, rumah dekat dengan pelajar. Jadi kan kat tempat pada waktu bila dia kena makan seimbangan ni. Jadi mungkin pagi makan apa? Mengikut waktu makan yang betul. Jadi cikgu kalau macamlah contoh saya ni tahulah sebab saya suka bersenam. Kemudian kalau macam kita tahulah apa kebaikan kalau pengambilan makanan yang lebih kepada protein, lebih kepada karbohidrat. Info-info tu patut tak untuk kita letak dalam sesebuah karangan? Boleh. Jadi maksudnya saya ni maksudnya jika seseorang itu aktif bersenam, aktif bermain futsal ataupun bola, jadi apa pemakanan sesuai untuknya, iaitu yang boleh memberi tenaga. Memberi tenaga ialah glukosa. Jadi boleh makan makanan yang memberi tenaga. Jadi itu contohnya boleh, tak ada masalah sebab tak menjamin hidup sihat. Macam mana nak menjalani kehidupan yang sihat kalau pemakanan tidak seimbang? Makan gula-gula je tapi yang lain tak makan. Itu sebab ada pemakanan yang seimbang. Jadi sebenarnya pengetahuan dalam diri kita ni pun sebenarnya adik-adik kena tahu juga apa yang baik. Kemudian kalau dari segi macam soalan yang kita nampak dekat depan ni, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi kalau adik-adik dapat tahu info protein, pengambilan protein, karbohidrat yang seimbang tu, bagaimana cara untuk kita amalkan tu, lagi cantiklah karangan yang kita dapat buat. Lebih mudahlah dengan menggunakan teknik yang dah diberikan juga. Dia macam ni tau. Soalan SPM ni, seperti saya ulang lagi sekali, gambar sangat bermaklumat. Andai katalah anak murid ni dia tak tahu apalah contohnya, tengok betul-betul dalam. Kan dah ada. Kalau yang paling sikit kat atas tu, yang paling banyak kat bawah, dia boleh. Jadi dia boleh kata pemakanan yang perlu dikawal, contoh yang perlu dikawal ialah kat atas, iaitu gula, aiskrim, makanan apa tu, manisan. Habis itu yang kedua apa? Dia boleh huraikan. Apa tu yang paling banyak apa? Betul. Buah pun tak terfikir nak tulis buah apa, dah gabra dah ni kan. Tengok ada tembikan. Tulis tembikan. Memudahkan pelajar lah untuk mengolah sesebuah karangan. Jadi maksudnya dia sebenarnya kertas bahasa Melayu ni dia punya tekanan pelajar sangat tinggi sebab dia hari pertama. Jadi dia akan cemas. Tapi kalau kamu menguasai teknik, siapa tempat masa ini, tiada masalah. Okey, seperti yang Cikgu Linda sebut tadi, pegang cukup-cukup cikgu kamu ajar. Apa teknik dia? Terus. Tetapi andai kata macam, alamak, nak tulis apa ni? Kat mana? Tulis. Alamak, nak tulis apa ni? Tak cukup panjang ni. Pada waktu bila nak buat benda ni? Tulis. Macam tu. Itu idea yang ingin Cikgu Linda sampaikan kepada anak murid di luar sana. Jangan ditukar teknik lain. Sebab kita dah belajar dengan cikgu kita dah lama. Cikgu Linda datang membantu sahaja. Okey? Jadi anak murid semua ada nak tanya. Wani ada nak tanya? Saya dah tanya dah tadi. Macam Wani sendiri, Wani dah kalau tengok teknik yang cikgu berikan, alhamdulillah Wani pun senang faham. Dan Wani yakin pelajar di luar sana pun lebih mudah untuk memahami dan dapat nampak serba sedikit bahawa kertas satu ni sebenarnya senang untuk skor. Jadi kalau rugi kalau tak ambil peluang ni untuk skor di kertas satu. Betul. Nervous tu memang nervous. Memang kita berdebar sebab kertas pertama dan hari pertama pula tu. Jadi ni cikgu nak tanya jugalah, ada tak tips sebenarnya? Mungkin ramai juga macam adik saya pun akan menduduki peperiksaan juga tahun ni SPM. Dia selalu tanya, hari pertama mesti nervous. Cikgu ada tak tips? Tips ialah dia macam ni tau. Memang nervous. Okey, berdebar, takut, normal. Kalau tak takut, kalau tak berdebar, itu tidak normal. Betul. Bila kita takut
takut, bila kita berdebar, kita akan cuba untuk tengok balik. Soalan. Kalau kita relax, kita tak akan tengok pun. Betul. Jadi itu nama. Cuma kita harus kawal. Bila kena kawal. Andai kata kita tak boleh kawal, cari sesiapa sahaja yang boleh kita luahkan perasaan. Andai kata cikgu A rasa selesa dengan cikgu A, pergi cikgu A. Kalau selesa dengan kaunselor, pergi jumpa kaunselor. Macam tu kan. Saya kalau waktu SPM, dekat-dekat SPM saya cakap, kalau kamu rasa kamu nak peluk saya, peluklah saya. Cuma yang perempuan saja, bukan lelaki. Kalau itulah yang menyebabkan kamu rasa okey, datang. Macam tu. Jadi apa saja cikgu akan cuba bagi anda semua rasa okey dan jawab soalan. Macam tu. Jangan pendam seorang-seorang, sebab saya pernah ada pengalaman pelajar itu, malam tu dia telefon saya, cikgu macam mana ni? Saya sangat takut. Saya tengok dia pergi tengok contoh-contoh karangan cemerlang dan dia rasa tak boleh nak buat. Lepas tu saya kata, okey, saya dah ajar teknik ni, dah. Saya dah ajar teknik ni, dah. Saya dah ajar teknik ni, ni dah tahu. Okey, kamu layak dapat A. Ya, cikgu. Ya. Dan akhirnya dia dapat A. Ya, apa-apa pun sebenarnya kita kena seiringkanlah usaha kita dengan tawakal. Jadi adik-adik di rumah sana, jangan lupa solat, jangan lupa berdoa, dan itulah dia sebenarnya tips dan juga panduan bagaimana untuk kita menjawab bahasa Melayu bahagian kertas A ni. Dan kesimpulannya yang paling penting, kalau tidak tahu sila bertanya pada guru-guru anda, sebab orang kata yang paling penting kalau tak tahu sesat jalan kan. Kalau tak tanya sesat jalan. Jadi belum tanya macam mana nak tahu? Kena tanyalah guru-guru anda. Anggap je guru-guru di sekolah itu macam ibu bapa kita sendiri. Betul. Jangan malu. Baik cikgu, nak teruskan ataupun cikgu nak berehat dahulu? Kita berehat dulu sebab lepas ni ada karangan bahagian B, 100 markah pula. Lagi banyak. Jadi adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, sebab selepas ini kita akan bersama lagi dengan Cikgu Linda. Semuanya dalam Didik TV. Bertemu lagi kita dalam Didik TV. Jadi sebenarnya tadi kita dah, kalau kita recap baliklah, tadi sebenarnya bahagian A. Kertas 1. Ya, bahasa Melayu. Kita bersama dengan Cikgu Linda lagi untuk sekarang ni. Tapi kita nak move to next, kita ke bahagian B. Kertas 1 ini bahagian yang paling banyak markah ya. Jom kita tumpukan perhatian kepada Cikgu Linda untuk mengajar kertas bahagian B, kertas 1. Mari kita. Okey, bahagian B 100 markah, 1 jam 30 minit, 1 perenggan pendahuluan, 4 atau 5 perenggan isi. Ingat ya, ada cikgu ajar 4 perenggan, ada cikgu ajar 5 perenggan. Okey, bukan 3 perenggan. Bermaksud pegang apa cikgu kamu ajar. Kalau cikgu kata 4, buat 4. Kalau cikgu kata 5, buat 5. Okey. Dan 1 perenggan penutup. Maka jumlah perenggan ialah 6 ataupun 7 perenggan. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ini. Cikgu, saya ada soalan. Macam karangan kan, sebab kan katanya isi sekurang-kurangnya 4 atau 5. Macam mana kalau pelajar itu banyak idea dan mereka nak buat banyak perenggan isi, okey ke? Tidak disarankan. Andai kata cikgu dia suruh buat 4, tapi dia ada idea lain, kita bimbang. Apabila dia ada idea lain, dia buat 5 isi ataupun 6 isi, harus diingat masa dalam 1 jam 30 minit. Jadi andai katalah dia buat sampai 6 isi, contoh 6 isi, tiba-tiba ada 10 ataupun 10 minit terakhir siap perenggan isi, tetapi penutup tak sempat. Penutup dia pendek. Jadi ciri-ciri karangan cemerlang salah satunya ialah pemerengganan haruslah seimbang. Bermaksud kalau dia punya karangan tu cantik, bila pendahuluan pendek saja, jadi dia tidak layak dapat cemerlang. Sebab itu cikgu ajar 4 ataupun 5, walaupun banyak idea, jangan ikut apa cikgu ajar. Begitu. Okey, baik. Jadi kat sini bahagian B 1 jam 30 minit, bermaksud 90 minit. Kalau bahagian A tadi 5 minit untuk membaca, yang ini 10 minit. Baca soalan dan rangka isi 10 minit. Kenapa 10 minit? Sebab dia 5 soalan. Nak kena baca, kemudian nak kena rangka, gunakan peta aiting, peta minda, buat rangka, dan habis 10 minit barulah buat isi, iaitu pendahuluan dan seterusnya. Bermaksud sekarang tinggal 80 minit bahagi 7 perenggan kan? 1 perenggan 11 minit. Seperti yang Cikgu Linda kata tadi, kalau nak buat latihan karangan bahagian B, 11 minit. 11 minit. Bahagian A, 8 minit.
8 minit. minit. Macam tu. Memang kena pantas ya. Ya, kena pantas. Saat akhir ni memang kena begitu. Cikgu tak lagaklah nak buat satu karangan panjang, tak apa. Okey, pendahuluan 11 minit dah. Nanti kejap lagi buat pula macam tu. Tapi kita kena 11 minit. track masa kita tu lah. Ya, Kita dapat ke betul. tidak kan. Ya. Jadi adik-adik boleh amalkan kat rumah. Ya. Dah tak ada masa dah ni sebenarnya. Ya. Cuba. Kena letak orang kata stopwatch kat sebelah sambil buat karangan Itu ni. semestinya. Memang wajib buat. Sebab kebanyakan pelajar, contohnya pelajar sederhana dan cemerlang, mereka tak cukup masa nak mengarang. Betul. Sebab itu kena ada time management. Ya betul cikgu, sebab saya pun ada masalah tu dulu. Memang kan? tak cukup masa. Ya. Maklumlah bila duduk depan kertas, idea semua hilang. Okey, baik ya. Kita pergi kepada yang ini. Contoh soalan bahagian B, 100 markah. Jadi anak-anak, siapa yang nak baca? Saya lah baca. Okey. Okey. Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. Lebih. Jangan kurang. Kena lebih. Nak 400 boleh, 500 boleh, 600 pun boleh. 1000 pun boleh. Tapi kalau 1000 tu macam tak logik lah pula. tak Kan cukup tak masa cukup lagi. masa. Itu dia. Itu masalah pelajar tau. Itu masalah pelajar, memang tak cukup masa. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada 5 soalan kan. 5 soalan. Inilah soalan, contoh soalan. Kita tak payah baca dulu soalan. Kita tengok yang saya cerahkan berwarna kuning. Iaitu soalan 1, dimensi diri. Soalan 2, dimensi keluarga. Soalan 3, dimensi masyarakat atau negara. Soalan 4, antarabangsa. Soalan 5, komsas ataupun komponen sastra. Jadi pelajar kena baca 5 soalan ini dan pilih salah satu mana yang mereka suka. Dan yang paling popular sebenarnya soalan 1 dan 2. Sebab apa? Bila dimensi diri, dekat dengan diri sendiri. Bila dimensi keluarga, dalam kelompok keluarga, ibu bapa. Jadi 3, 4, 5 ni agak kurang dipilih oleh pelajar. Tapi tak apa. Jadi boleh mengarang, boleh meluahkan idea dengan cemerlang, tiada masalah. Jadi kita perlu cuba baca. Saya lebih suka fokus kepada 1 dan 2 sahaja dahulu. Boleh cikgu, silakan. Okey. Jadi kalau kat sini Fik baca, Fik. Yang pertama Baik, yang pertama, semangat patriotik perlu ada dalam diri generasi pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Bincangkan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam diri anda. Itu dimensi diri. Anda. Berbalik pada diri kita. Ya. Yang kedua. Wani. Masyarakat Malaysia pada masa ini semakin sedar akan kepentingan penjagaan kesihatan diri. Jelaskan usaha yang perlu dilakukan oleh sesebuah keluarga untuk menjaga kesihatan ahli keluarganya. Macam tu. Jadi ini keluarga. Tapi tak apa. Saya lebih suka ambil satu untuk kita bagi contoh. Dan mari kita pergi. Kalau kita ambil dimensi diri lah. Kita dekat dengan pelajar lah. Saya pun ambil itu, cikgu. Kan? Betul tak? Pelajar memang suka dimensi diri sebab dia lebih mudah. Lebih dekat dengan mereka. Inilah dia. Saya besarkanlah. Okey, jadi kan saya nak memperkenalkan teknik memahami kehendak soalan dengan mudah, bahagian B. Jadi teknik TK kuasa 2F. Ada kuasa 2. Ya, bahasa Ingat Melayu matematik je cikgu ada formula. Kan? Jadi bahasa Melayu pun ada formula. Itulah dia. Kita kena ada, maksudnya apa dia? Apa dia? Memeh kita tengok. Ini aja. Langkah demi langkah. Bila kita baca soalan, kita dah pilih soalan satu soalan kan? Okey, langkah pertama bila baca, kita tentukan tema. Langkah kedua, cari kehendak soalan. Kan kehendak soalan yang Cikgu Linda tulis tadi, yang bagi tadi kan, yang popular, yang tidak popular, yang macam tu kan? Itu. Dan yang ketiga ialah kata nama. Kata nama ataupun subjek soalan. Yang keempat, format. Jadi kena ikut. Melalui ini, pelajar boleh menganalisis kehendak soalan. Okey, sebab kalau pelajar tidak menganalisis kehendak soalan, impak dia sangat besar. Nanti saya akan kongsi. Kenapa sangat penting menganalisis kehendak soalan? Kenapa Cikgu Linda bagi 10 minit tadi? Lama ya sebenarnya. Tapi itu akan memberi impak kepada keseluruhan karangan pelajar. Okey, jadi kita pergi kepada yang ini. Bila kita baca tadi, tema dia semangat patriotik. Betul. Okey. Kehendak soalan, langkah-langkah yang berwarna hijau. Okay, baik. Kemudian, kata nama ialah anda, saya. Ini yang pelajar selalu silap. Okey, pelajar ni kan, bila dia macam dia dah tahu, hari tu dah buat latihan ni. Dia seronok, dia terus tulis. Tanpa dia sedar, dia anda. Kena saya. Bila saya, kenalah jawab saya. Apa saya kena buat? Apa saya kena buat? Betul tak? Ada calon, dia langkah ibu bapa.
langkah kerajaan, langkah masyarakat. Ini memang berlaku. Macam tu. Jadi pastikan baca betul-betul. Okey, apabila itu berlaku, anda kata soalan ni dia buat langkah keluarga, langkah masyarakat, langkah media massa, maka karangan dia tidak menepati kehendak soalan, maka memang sangat rendah. Sebab tidak mengikut tugasan. Dan format soalan ni tiada format. Kalau format rencana, buatlah format rencana. Kalau format laporan, buatlah format laporan. Macam tu. Okey. Jadi Cikgu, saya ada soalan. Kalau kata nama dia anda atau saya, tapi boleh ke pelajar membahasakan menggunakan kita? Boleh, namun kita biar berada dalam dalam keadaan zon yang selesa. Saya, kejap kita, kejap saya, kejap kita. Ada pelajar, cikgu boleh tak kami nak letak remaja? Boleh. Saya sebagai remaja, kita sebagai remaja, saya sebagai murid. Apa pun mesti ada perkataan saya tu. Takkan tak saya. Jadi dia kosa katanya tidak luas. Boleh. Kita. Boleh tukar-tukar juga? Boleh, sebab ini dalam anda, kita boleh juga. Masih maksud yang sama. Orang kata-kata ganti diri kita. Ya, betul. Dia macam ni. Kalau anda kata dia tanya peranan keluarga lah. Peranan keluarga untuk memupuk semangat patriotik, kita katakan. Jadi, kena spesifik. Janganlah buat keluarga saja. Dalam keluarga ada apa tadi? Dalam keluarga ada apa? Apa contoh dalam keluarga tu? Ibu bapa. Ya, betul. Adik-beradik. Ya, betul. Abang, kakak. Jadi, kalau buat keluarga saja Afiq dan Awani, markah tidak akan cemerlang. Itu calon-calon kena ingat. Perlu spesifikasikan nama itu. Ya, contoh saya bagi lagi satu, kaum. Contohlah dia kata peranan ibu bapa supaya anak menghormati kaum. Ibu bapa dah spesifik, dah tak ada masalah. Untuk menghormati kaum. Kalau pelajar tulis kaum sahaja, tak dapat cemerlang tau. Sebab itulah kata nama dia kaum. Bila kaum, apa spesifik? Apa contoh kaum berada di negara kita, yang ada di negara kita? Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Ya, tambahlah sikit, Kadazan, Bidayuh, macam-macam. Itu memberi impak. Anda kata dia buat kaum sahaja, tanpa memberi contoh yang spesifik, tak boleh cemerlang. Seperti tidak lengkap lah. Betul. Jadi ciri-ciri karangan cemerlang selain pada pemerengganan yang seimbang, contoh mesti spesifik. Keluarga, spesifik ibu bapa. Kaum, spesifik kaum. Kalau sekolah, spesifik pengetua ke, kaunselor ke, guru mata pelajaran ke. Macam tu. Begitu cara berfikir. Begitu. Faham anak-anak semua? Faham, cikgu. Terima kasih. Bagus anak-anak murid cikgu ni. Okey, baik. Okey, baik. Kita pergi kepada, saya bagi contoh Benanisi. Saya akan menyertai program sekolah. Pernah kan menyertai program sekolah? Tak sertai pun tengok kawan menyertai kan? Okey, jadi kita tengok. Ni ya. Cuba tengok yang berwarna merah dahulu. Berwarna merah ya? Berwarna merah ini adalah penanda wacana. Penanda wacana ini kita kena masukkan dalam karangan. Sebab ciri-ciri karangan seterusnya mesti letak penanda wacana. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu dah ajar dah ni. Cuma kena ingatkan. Cikgu Linda ingatkan ni. Kenapa perlu ada penanda wacana? Ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bersambung, nampak bersambung. Tak adalah tergantung-tergantung. Okey, ini penanda wacananya. Hal ini demikian dikatakan kerana mari kita ambil contoh implikasinya, tuntasnya, begitu. Pasal tak ada 5 perenggan ni? Cikgu Linda buat 5 perenggan. 5 ayat kan? 5 ayat. Tetapi dalam ni ada 2 ayat. Dalam ini ada 3 ayat. Asasnya 1, 2. Okey. Asasnya, sekejap ya. Asasnya ada 5 ayat. Tetapi kembangkan menjadi 7 ataupun 8 ayat. Ayat topik 1 ayat. Ayat hurai 2 ayat. Ayat contoh 3 ayat. Ayat kesan 1 ayat. Ayat rumusan 1 ayat. Jadi yang harus dikembangkan pada ayat hurai dan ayat contoh. Jadi kat situ maksudnya rangka tu sepatutnya dah ada dalam pemikiran pelajar kita. Jadi cikgu tak semestinya setiap perenggan tu kena patah perkataan ataupun perenggan apa orang kata tu ayat tadi sama ni jumlah dia. Tak semestinya. Mungkin isi pertama 7 ayat ataupun 8 ayat, isi kedua mungkin 9 ayat, isi ketiga 8 ayat. Macam tu dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi jangan buat 5 ayat. 5 ayat PT3. Memang tak cukup. Tak boleh. Memang tak cukup. Tak boleh begitu. Jadi maksudnya ini dia punya rangka dia. Jadi siapa nak baca ya? Baca yang mana satu, cikgu? Kita baca daripada ayat topik dan ayat hurai dahulu. Okey, Wani baca yang pertama dulu. Ayat topik
Langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam diri ialah saya akan menyertai program sekolah semasa program Bulan Kemerdekaan yang dianjurkan pada bulan Ogos pada setiap tahun. Ya. Baik, okey. Sekejap, Ayat lepas tu hurai. saya tanya, mengapa ya? Kenapa ya? Baru buat ayat hurai. Sebab Baru apa? kita huraikan isi dia. Ya. Ayat hurai. Hal ini demikian dikatakan kerana sekolah merupakan medium terbaik untuk menerapkan nilai-nilai murni yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan murid. Salah satu tujuan sambutan ini diadakan dengan meriah adalah bagi melahirkan generasi pada hari ini sayang akan negara, seterusnya mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Ya. Ini contoh 2 ayat. Nak buat 1 ayat pun tak apa. Bermaksud ayat yang kedua ini tak nak tulis, tak apa. Janji contoh ini kena spesifik. Ayat contoh kena banyak. Ayat hurai nak 1 ayat pun tak apa. Tak ada masalah. Baik. Jadi kalau tanya pada pendapat saya, ayat topik 1 ayat, ayat hurai 1 ayat, ayat contoh kena hurai. Ya. Spesifik, kena spesifik. Ayat kesan 1 ayat saja. Kesan kepada ayat contoh. Dan ayat rumusan ialah kita rumuskan semula apa yang kita cerita tadi. Jadi kat situ bila kita ambil contoh ini kan, contoh ini kena spesifik. Fik, baca sikit contoh Fik. Baik, ayat contoh. Mari kita ambil contoh. Pertandingan yang boleh saya sertai ialah pertandingan menulis dan mendeklamasikan sajak yang bertemakan patriotisme. Okey, saya nak tanya, di peringkat sekolah pernah tak tengok ada pertandingan ini? Pernah? Ada? Semua pelajar di Malaysia tahu benda ni ada. Betul. Ya. Masukkan dalam karangan. Baik. Cemerlang. Betul. Ya. Itu yang saya kata, cara nak memikirkan selain pada siapa, tempat, masa, fikir logik dan rasional. Apa yang berlaku dalam kehidupan seharian pelajar? Ya. Okey, pertandingan saja. Masukkan. Saya pernah sertai pertandingan nyanyian lagu patriotik. Itu Masukkan. antara salah satu juga. Ya. Seterusnya Fik. Pertandingan sajak ini selalunya diadakan di Dewan Sekolah dan ditonton oleh warga sekolah. Tidak cukup dengan itu. Saya dan rakan-rakan sekelas akan menghias kelas dengan jalur gemilang dan menggantung potret tokoh kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman. Tapi macam Afiq kata, cikgu tak naklah letak menghias jalur gemilang ni. Saya nak letak masuk pertandingan menyanyi. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Mengikut kreativiti pelajar tersebut. Tapi berdasarkan kehidupan seharian, logik dan rasional. Itu maksudnya karangan ni dia tak susah untuk pelajar SPM. Karangan ni sebenarnya aras pelajar berumur 17 tahun. Begitulah caranya. Jadi apa kesan dia? Wani, apa kesan dia? Kesannya, implikasinya melalui pertandingan ini dapat melahirkan sifat kepimpinan serta daya usaha yang tinggi antara saya dan rakan-rakan sekolah. Macam tu. Kesan pada atas. Dia masuk bilik rabbit. Apa kesannya kat atas ya? Kita tulislah 1 ayat pun dah cukup dah. Dan ini biar Cikgu Linda beritahu. Ayat rumusan ataupun ayat kesimpulan ataupun penegasan ini ialah ayat topik sebenarnya. Tetapi kita panjangkan sedikit ataupun tak nak panjangkan pun tak apa. Sebenarnya ayat penegasan ini ialah ayat topik. Cuba tengok ya. Tuntasnya, inisiatif yang perlu saya lakukan untuk meniupkan semangat patriotik adalah menyertai aktiviti anjuran sekolah semasa program Bulan Kemerdekaan agar tu kita huraikan sikit kan. Tak naklah rupa sama macam kat atas. Kan? Agar nilai-nilai murni dapat dipupuk dalam diri seterusnya bakal menjadi pemimpin negara yang berwawasan dan berintegriti pada masa hadapan. Bila tengok kat atas sama. Ya, betul. Sama. Tapi maksudnya kalau pelajar-pelajar yang lemah, apa nak tulis ni? Ambil kat atas, bawa turun bawah. Bezanya letak penanda wacana penegasan. Itu sahaja. Betul. Jadi ini rangka yang perlu ada dalam pemikiran pelajar. Baik karangan bahagian A ataupun karangan bahagian B. Mungkin ada tanya, Cikgu Linda cerita pasal karangan bahagian B saja, bahagian A macam mana? Sama. Sama je. Sama je. Sama sahaja. Pemikiran itu 5 ayat dan haruslah dikembangkan sebegini. Tapi kita jangan lupa, kita ada teknik STEM. Teknik STEM, ya. Mari kita tengok. Macam mana kita nak gunakan tu? Kita tengok kan? Okay, teknik STEM Ya. Okey. Yang berwarna merah. Semua siapa, tempat, masa. Waktu bila siapa? Saya. Waktu bila? Semasa Bulan Kemerdekaan. Waktu bila? Ni masa kan? Masa. Bulan Ogos. Kat mana? Kat sekolah. Siapa? Tempat. Murid. Masa. Nampak tak? Kat mana? Kat mana? Kat mana?
Dewan Sekolah. Siapa? Cikgu, Macam tu. Boleh tak cikgu ulang balik teknik STEM tadi? Teknik STEM tadi ialah teknik siapa. Sekejap ya. Kita ulang balik. Okey. Slide STEM tadi. Minta maaf. Slide STEM tadi ya. Siapa, tempat, masa. Siapa? Saya. Kalau saya ni terlibat lagi siapa? Sekolah. Siapa lagi? Rakan-rakan saya. Kan? Kat tempat mana? Kat dewan. Kat kelas. Dewan sekolah. Kat kelas. Okey. Pada waktu bila? Bulan kemerdekaan, bulan Ogos, macam tu. Masa ini tak semestinya pagi, petang, siang, malam. Boleh juga hari Isnin hingga Ahad. Boleh juga pukul-pukul berapa. Boleh juga bulan, boleh juga tahun. Itu masa. Macam itulah tu. Dia teknik STEM. Yes. Dah ya, kalau dapat Nama tahu. kita tak ada ya? Itulahnya. Kita tak ada kan? Mungkin tak kenal Cikgu Linda dulu. Sebab Cikgu Linda memperkenalkan teknik ini sebab apa tahu? Sebab pelajar dia dah tahu. Dia punya rangka dia dah tahu. Cuma dia tak ada idea tu. Idea tu mungkin ada tapi macam mana? Dia fikir lagi. Kat mana nak buat? Ya. So bila dia stang tu dia ada idea. Tapi siapa tempat masa tak jadi pula. Fikir pula, logiknya apa? Apa yang berlaku dalam kehidupan seharian aku? Masukkan. Kadang-kadang pelajar dia tak sedar. Benda tu mereka tahu. Tapi dia tak tahu boleh masuk dalam karangan. Itu masalah pelajar. Itu yang mengelirukan pelajar sebenarnya kan. Tak tahu boleh digunakan ataupun tidak. Dan dia jadi tak terurus. Kita nak masukkan bila. Jadi dia nampak begitu. Itu sebab kena ada rangka tadi. Bila tak terurus tu sebab apa? Kita kena ada rangka. 10 minit. 10 minit. 10 minit siapkan rangka. Itulah dia. Penting. Jadi itu dia punya ni. Okey, apa pun lagi Cikgu Lina nak berkongsi lagi ya, nak bagi ini maksudnya Cikgu Lina nak terangkan kepada anak-anak murid di sana ialah cara berfikir. Ini Cikgu Lina terangkan cara berfikirlah ni, cara berfikir ketika mengarang. Satu lagi cara berfikirnya ialah macam ni ya. Cikgu Lina ni masih berfikir secara pelbagai dimensi. Apa dia pelbagai dimensi ini? Inilah dia. Okey, ada pelajar yang dah biasa dengan perkara ini, ada pelajar yang tak biasa. Tapi yang tak biasa jangan risau. Bendanya mudah saja. Mudah saja iaitu pelbagai dimensi diri. Besar lagi keluarga. Besar lagi masyarakat, besar lagi sekolah, besar lagi kerajaan dan sangat besar media massa. Okey, andai katalah, okey, yang ni pelajar boleh bacalah, tengok dia punya contoh. Kalau diri, saya, pelajar, kita, murid, macam tu. Kalau masyarakat, yang tadi kan keluarga. Inilah dia. Apalah adik-beradik, saudara mara ke. Boleh je, tak ada masalah. Masyarakat. Dia kadang-kadang pelajar dia suka kejap-kejap masyarakat. Masya Allah. Masya Allah. Kita sebagai masyarakat. Tukar kan? Mula masyarakat, lepas tu komuniti setempat, lepas tu rukun tetangga, lepas tu jiran tetangga. Tak adalah kita bosan menanda. Betul. Macam tu. Contohlah kan, tadi kan saya bagi kata sinonim. Ada sebab saya bagi kata sinonim tadi, contohnya langkah, cara, inisiatif kan. Andai kata arahan soalan langkah, semangat patriotik, janganlah buat langkah daripada A sampai Z. Kita tukarkan supaya lebih menarik untuk dibaca dan ditanda juga. Mula langkah tu, cara, betul inisiatif. Macam tu cara dia. Idea tu dah ada dah. Pelajar kena tukar-tukarkan sahaja. Jadi salah satu ciri karangan cemerlang ialah tidak boleh mengulang perkataan yang sama. Betul. Semangat patriotik, jangan buat semangat patriotik. Semangat cinta akan negara, semangat sayang akan negara, semangat cinta akan tanah air. Betul. Semangat cinta akan bumi bertuah ini. Betul. Pemeriksa baca menangis. Sebab itu sebenarnya menunjukkan bahawa pelajar itu mempunyai pemikiran yang luas. Bukan semata-mata mengulang kembali perkataan yang sama, namun menggunakan pelbagai ayat yang berbeza supaya menampakkan yang kita ni ada ilmu yang luas jugalah. Betul. Macam tu caranya kan? Senang ke mudah? Mudah sangat, cikgu. Senang. Saya pilih senang. Anak murid saya bertanya senang ke mudah? Ke cikgu? Bijak budak-budak sekarang kan? Ya, cikgu. Tahun sekarang memang betul. Bijak betul. Jadi, saya ubah sedikit soalan. Tadi kan dia kata dimensi saya kan? Saya ubah. Bincangkan langkah-langkah pelbagai pihak untuk meningkatkan semangat patriotik. Adakah ini boleh menjawab? Langkah saya, langkah ibu bapa, langkah sekolah, langkah kerajaan, langkah media massa. Ingat dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak 5 ataupun 4. Anda kita katalah 5. Pilih 5 yang terbaik yang kita rasa boleh hurai. Macam Wani kata banyak idea, tak boleh, jangan buat 6, jangan. Tak cukup masa Wani. Jadi pilih
Contoh, saya ambil ibu bapa lah. Keluarga iaitu ibu bapa. Siapa? Ibu bapa. Okey. Okey, siapa tu dah jelas ibu bapa. Betul. Agak-agak ibu bapa nak bawa kat mana supaya anak ini semangat patriotik. Cikgu saya nak jawab, cikgu. Kat Bawa mana pergi tu? muzium, cikgu. Bawa pergi muzium. Itu tempat. Selain tu, bagilah banyak-banyak lagi. Kat mana? Semestinya Dataran Merdeka. Kerana tempat bersejarah juga. Betul. Hurai sikit Dataran Merdeka. 7 laungan keramat telah dilaungkan oleh Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahmat. Betul. Cantik. Benar. Nampak tak tempat tu? Betul. Tiba-tiba cikgu, saya baru lepas pergi Melaka lah nak tengok Formosa. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Macam tu. Siapa dah tempat? Agak-agak pada waktu bila mak ayah boleh bawa? Waktu cuti sekolah. Waktu cuti tahunan. Macam-macam. Dan semestinya waktu menjelang kemerdekaan juga. Sebab kita nak terapkan orang kata rasa patriotik, Cinta cinta akan negara. akan negara terhadap anak-anak. Apapun isi itu harus berpegang teguh kepada cikgu ajar rangka karangan. Betul. Topik, ayat urai, ayat contoh tu semua kan. Pegang tapi dalam tu masukkan siapa, tempat, masa. Macam itulah caranya. Okey. Saya rasa yang kat rumah pun dah boleh faham dah ni. Nampak tak? Banyak dah input diorang dapat ni hari ni. Ya, sangat banyak dan sangat mudah sebenarnya. Kita perlu tahu apa yang penting dan kita aplikasikan sahaja dalam cara menjawab itu. InsyaAllah kita boleh dapat markah yang baik. Betul. Cikgu nak teruskan lagi? Ada lagi tak? Okey, kejap saya tengok sekejap. Takut ada lagi. Okey, Sabar, sikit lagi. sabar. Sikit lagi saya akan contoh ya kalau kerajaan. Kerajaan dia sangat biasa dengan kempen. Siapa kerajaan? Kempen semangat patriotik. Nak buat kat mana selalunya kempen ini? Mungkin kita boleh kata tempat-tempat tumpuan ramai. Tempat-tempat tumpuan ramai mungkin di pusat beli belah. Sebab kat situ orang akan datang. Betul. Kalau buat kat padang sekolah, siapa nak datang? Ya, mungkin pelajar-pelajar, guru-guru sahaja. itu sajalah. Tapi kalau buat kat pusat beli belah, jadi ramai akan datang. Kempen apa? Maksud mungkin buat pameran. Pada waktu bila? Waktu maksudnya Sabtu Ahad. Ramai masyarakat akan datang. Betul. Jadi siapa tempat masa? Tapi Cikgu Linda tak ada idea lah. Tempat pun tak dapat idea. Tak apa. Fikir spesifik. Fikir perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian. Begitu caranya. Maksud kita fikir pelbagai dimensi. Begitu caranya. Baik. Sekarang ni kita ada lagi. Adik-adik jangan ke mana-mana sebab nanti kita masih lagi akan bersama dengan Cikgu Linda. Cuma sekarang kita nak berehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Didik TV. Bertemu lagi kita dalam Didik Didik TV. TV. Dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Linda Noh. Okey, Cikgu, kami nak tanya. Macam Cikgu, di zaman sekarang ni kan, mungkin zaman pandemik kita sukar untuk belajar di sekolah, untuk face-to-face class. Macam mana Cikgu gunakan, apa teknik Cikgu untuk penyampaian pembelajaran Cikgu kepada murid-murid? Baiklah. Saya kongsi ya. Okey, yang sebenarnya satu cabaran kepada saya sebagai cikgu senior lah yang maksudnya IT ni tak berapa pandai sangat. Namun kita kena positif. Okey, positif. Apabila pandemik ini bermula pada bulan 3 kan. Jadi saya mula buat YouTube. Okey, YouTube itu saya buat dan saya upload dan alhamdulillah daripada subscribe 100 lebih saja dan sekarang dah 9.1k dah. Jadi kat situ dalam YouTube saya itu saya berkongsi Komsas iaitu komponen sastra yang pelajar susah nak baca, nak faham ada dalam itu. Okey cikgu, dengar katakan cikgu ada akaun TikTok juga. Ya, Dan betul. videonya sangat menarik. Boleh tak cikgu kongsikan kepada pelajar semua cikgu punya akaun TikTok? Okey, akaun TikTok saya. Selain TikTok, ada YouTube, ada blog, ada Instagram. Okey, siapa nak tahu apa yang ada dalam TikTok? Nak dengar Cikgu Linda menyanyi? Empat darah duduk di tepi sungai. Wah. Itu lagu itu belajar golongan kata. Ada lagu Zizi Kirana. Macam mana bunyi dia? Lagu Macam mana A pula itu lagu kecam orang lain sendiri tak nak ubah.
Okey. Jadi boleh buka TikTok saya untuk belajar bahasa Melayu. Okey. Selain itu ada YouTube. YouTube ialah banyak perkongsian teknik menjawab dan juga peribahasa. Cikgu Linda pegang belut, Cikgu Linda pegang ikan haruan. Cikgu Linda syuting dekat tepi sungai. Boleh buka. Semua bahan-bahan mawujud dan pelajar boleh ingat insya-Allah peribahasa. Faham. Sangat menarik. Baik. Jadi cikgu, terima kasih Cikgu Linda Nur kerana sudi bersama dengan kami hari ini dan juga pelajar-pelajar di rumah. Kami harap sebenarnya tips, panduan anda dapat manfaatkan dan semoga anda mendapat keputusan cemerlang. Kami doakan. Jadi lepas ni nantikan bersama kami dalam episod akan datang. Kita nak tahu siapa cikgu pakar ni. Ya, cikgu ni. siapa? Subjek apa? Betul. Semuanya dalam Didik TV. Pada episod akan datang bersama saya hos anda Wani Carey dan saya Afiq Syazwan. Itu saja daripada kami. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan Anda. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dan saya Wani Carey dalam Didik TV. Mesti sebenarnya ramai yang tertanya-tanya kan. Sebenarnya Didik TV ni untuk apa? Inilah dia. Khusus untuk pelajar-pelajar SPM, calon-calon SPM. Sebab macam yang kita tahu, SPM 2020 dah pun dianjakkan ke tahun 2021. Betul. Dan ialah mungkin sukar untuk kita dapat ilmu secukupnya kan. Sebab belajar dari rumah ni dengan orang kata lain tak cukup. Betul. Kemudian tak cukup kelengkapan, tak cukup data. Jadi dengan adanya program Didik TV ni, kami akan bantu anda dengan tips, panduan maupun teknik. Dan bukan bersama dengan kami berdua saja, kita akan bersama dengan guru pakar dan subjek yang berkenaan. Macam kita akan tukar-tukar guru, tukar-tukar subjek juga. Jadi hari ini sebenarnya Wani kita akan bersama dengan siapa? Macam hari ini kita akan bersama dengan guru yang telah bersama dengan kita untuk episod sebelum ini dan telah mengajar kertas bahasa Melayu 1 dan kali ini pula kita akan bersama dengan guru yang sama iaitu guru cemerlang dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Diberi nama Cikgu Linda Nur dan pengalaman mengajar dengar-dengar sebelum ni katanya dah dekat 20 tahun mengajar. Which is bagi Wani sendiri itu merupakan dah ada pengalaman yang semestinya melengkapilah untuk pelajar-pelajar mendapat skor yang cemerlang dalam bahasa Melayu. Betul. Jadi sebenarnya kita akan bersama dengan Cikgu Linda Nur tak lama lagi. Tapi sebelum tu nak tanya juga pelajar-pelajar semua, korang dah bersedia ke belum sebenarnya nak menduduki peperiksaan SPM ni? Betul. Mungkin ada yang dah bersedia, mungkin ada juga yang belum. Betul. Jadi tanpa membuang masa, mari kita bersama dengan Cikgu Linda Nur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Wani dengan Afiq? Sihat, Alhamdulillah. Ni sebenarnya kami pun dah tak sabar sebenarnya nak mulakan. Hari ini kita subjek bahasa Melayu kertas 2. Tapi cikgu nak tanyalah, sebenarnya antara bahasa Melayu kertas 1 dengan kertas 2, yang mana lagi mencabar? Yang mana lagi mencabar? Kertas 2 sebenarnya. Untuk pelajar kertas 2. Kerana apa? Kertas 2 kena banyak membaca. Betul. Itu saya setuju. Sebab tu dalam peperiksaan Wani suka kertas 1 lagi lah. Untuk ini mungkin Afiq sukalah sebab dia suka cerita-cerita macam ni. Saya pula. Tapi saya tahun yang berbeza lah. Jadi mungkin benda orang kata isi yang saya membaca lain. Betul cikgu? Betul. Novel. Tapi bendanya sama. Novel tetap 350 dan ke atas. Kesurat. Cerpennya kena juga belajar. Gurindam, pantun, sajak. Semua kena belajar. Itulah dia. Jadi sekarang tanpa buang masa sebab mungkin pelajar di rumah pun dah sediakan semua alatan tulis, nota ke digital, alatan digital. Be ready. So cikgu pun dah sedia? Boleh. Dipersilakan Cikgu. Silakan. Jom. Okey, sebelum Cikgu Linda memulakan, bagilah Cikgu Linda nyanyi sikit. Boleh cikgu. Tak ada masalah. Okey, permulaan ya. Eh. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia. Hari ini belajar dengan Cikgu Linda.
Semoga semua dapat manfaatnya. Yeah. Itulah tujuannya. Terhibur sekejap. Semua mendapat manfaatnya. InsyaAllah. Mari Memang kita dapat semangat dapat dia. Jom. Boleh, boleh, boleh. Saya dah tak sabar. Kertas 2, 110. Kena baca novel. Kena baca cerpen. Drama. Ya. Prosa tradisional. Al-Kisah, Syahibul Hikayat. Jangan risau. Cikgu Linda ada jalan penyelesaian. Itu dia kita nak dengar cikgu. Mari kita pergi kepada inilah dia kertas 2. Soalan 1 dia 4 soalan je. 4 soalan. Soalan 1 rumusan 30 markah. Kemudian soalan 2 ada pemahaman petikan umum. Kemudian petikan Komsas 35 markah dan yang ketiga ialah pengetahuan kemahiran bahasa 30 markah dan novel 15 markah, seterusnya membawa 110 markah. Namun perkongsian Cikgu Linda ialah Cikgu Linda akan tumpukan kepada soalan yang boleh membawa banyak markah. Menguasai satu teknik tapi boleh dapat banyak markah. Jadi jom kita pergi kepada slide seterusnya. Ini ialah teka-teki, teka-tekuk. Siap ulah mati, kena ketuk. Bukan dalam mangkuk cikgu. Dalam mangkuk tu bahaya. Bahaya. Jadi nak tanya Wani dengan Afiq kan, gambar ni arang, abu. Okey, agak-agak apa peribahasa berkaitan dengan arang dengan abu? Yang ini Afiq Power. Terus tembak kita. Berkaitan arang dengan abu. Menconteng arang di muka. Boleh juga. Boleh juga. Betul. Wani, bagilah satu. Apa Wani? Dia berkaitan dengan tangan, genggam. Wani ingat tapi nak cakap tu dia dah lupa. Tak apa, Cikgu Linda ada jalan penyelesaiannya, iaitu asal usul Genggam bara peribahasa. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Jangan Itulah silap. dia. Jangan sampai jadi abu, salah tau. Jangan sampai jadi arang. Peribahasa ini sangat penting. Kenapa? Dalam kertas 2 ada ditanya peribahasa dan dalam kertas 1 kena masuk peribahasa, betul tak? Betul, cikgu. Sebagai ungkapan menarik. Jadi inilah dia. Bermaksud api sifatnya sangat panas dan mudah membakar kayu-kayu yang sudah kering. Kayu yang terbakar oleh api akhirnya akan menjadi arang. Okey, jadi situasi ini nak menggambarkan asal usul sesuatu peribahasa ini lahir berdasarkan pemerhatian orang tua pada zaman dahulu. Iaitu situasinya jika seseorang ini menggenggam bara api, amalan menyakitkan. Sekaranglah kita semua sakit. Sakit sebab apa? Kita nak belajar, nak dapatkan apa tu LAN, internet susah, tapi kita jalan penyelesaiannya ada info TV didik. Betul. Tapi masing-masing semua menontonlah jadi sini. Jadi akhirnya bara api ni menjadi arang sebab dia tidak menyakitkan dan rasionalnya menggenggam bara api sangat menyakitkan. Maksudnya kalau nak SPM ni sangat menyakitkan lah. Nak kena belajar bersungguh-sungguh, nak buat nota, nak kena dengar cikgu BM, cikgu sejarah, cikgu matematik, macam-macam cikgu semualah. Dan sebenarnya. tetapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh dan kita akan berjaya akhirnya. Okey, jom kita pergi kepada cerita lain lah. Ini soalan kebat. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu jawapan yang pelajar kena fikirkan sendiri. Maksudnya jawapan lu fikirlah sendiri. Itulah kan. Tapi soalan kebat ini kita tengok, saya bagi contoh dalam SPM lah. Ini macam ni lah. Okey. Afiq, sila bacalah dulu. Baik, soalan kebat saja. Pada rangkap pertama, penyajak mengabarkan bahawa dia perlu membuat perancangan untuk mengubah kehidupannya. Sebagai seorang murid berwawasan, apakah perancangan-perancangan yang perlu anda lakukan untuk cemerlang dalam pelajaran? Jadi kan, agak-agak dia nak siapa kena buat? Sebagai seorang murid berwawasan. Kalau sebagai seorang murid berwawasan di sini, kalau kita tengok di sini, iaitu anda. Anda, iaitu anda tu sebagai murid berwawasan lah. Arahan soalan ialah perancangan. Jadi kat sini pelajar harus berfikir secara logik dan rasional. Jadi apa perancangan aku yang untuk cemerlang dengan pelajaran? Ini contoh soalan SPM. Rasanya boleh jawab tak? Logiknya lah boleh jawab atau tidak? Logiknya boleh sebab kita sebenarnya boleh melibatkan apa orang kata aktiviti harian kita. Macam mana nak apakah berjaya. persiapan kita untuk menjawab peperiksaan tak lama lagi ni kan? Soalan kebat ini berkaitan dengan pelajar. Jadi logiknya pelajar boleh jawab. Logiknya pelajar boleh jawab. Tapi kena ada teknik yang betul. Kalau tiada teknik yang betul, dia akan jadi salah. Jadi mari Cikgu Linda kongsi. Dia macam ni. Okey? Jadi cuba tengok kat situ, anda mesti saya. Dan jawapannya di sini, kalau Wani dengan Afiq tengok di sini kan, yang berwarna biru tu kan, kena salin.
dan bawa turun ke bawah. Bermaksud di situ ayat kena lengkap, iaitu teknik copy paste. Copy paste bawa turun bawah. Selepas itu dia kata anda. Bila anda saya. Janganlah Wani akan buat ini, Wani bukan buat ini, tak sesuai sebab anda saya akan belajar bersungguh-sungguh. Itu logik. Sekarang pelajar sedang menuntut memang sedang belajar bersungguh-sungguh, kan? Betul. Okey, untuk mencapai cita-cita. Selain itu saya tengok berwarna merah itu semua subjek akan bertanya kepada guru jika saya tidak memahami sesuatu topik pembelajaran. Seterusnya samping itu saya akan sentiasa menghormati guru saya agar ilmu yang saya peroleh mendapat keberkatan. Jadi ini jawapan dia. Okey, dan apa yang berlaku di sini kesilapan calon. Dia lupa letak perkataan saya. Andai kata kalau selain itu akan bertanya kepada guru, dia buang perkataan saya. Terlupa nak tulis perkataan saya. Kosong markah. Maksudnya setiap ayat yang baru kena ada saya. Ingat tak Afiq dengan Wani belajar subjek dan predikat? Betul. Asas ayat dalam bahasa Melayu mesti ada subjek, mesti ada predikat. Subjeknya ialah saya. Predikatnya lah selepasnya itu. Jadi asas dalam bahasa Melayu ini pelajar mesti mesti tahu sebab dari darjah 1 belajar. Daripada darjah 1 bahasa Melayu sampai umur 17 tahun mesti tahu subjek dan predikat. Jadi ini kesilapan pelajar. Mereka tahu jawapan tetapi tiada subjek. Baik ya. Jadi seterusnya kalau kita tengok di sini, cuba tengok. Ada warna biru. Warna biru ini ialah ini jawapan yang sama jawapan yang sama. Warna biru ini ialah huraian. Maksudnya saya akan belajar bersungguh. Ini macam budak tingkatan 1 punya jawapan. Dah habis. Kat situ je. Masih tak lengkap. Kamu tingkatan 5. Umur 17. Silap. Bukan 17, 18. 18 tahun ni. Sejarah tercipta iaitu pelajar yang berumur 18 tahun mengambil SPM. Secara beramai-ramai. Berjemaah ambil SPM berumur 18 tahun. Satu sejarah akan tercipta. Bagus. Okey. Jadi akan diingati sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Jadi di situ kenalah huraikan sedikit. Kebat, aras tinggi kan. Untuk mencapai cita-cita. Supaya saya boleh memahami lebih jelas topik yang sedang dibincangkan. Huraikanlah sikit agar ilmu yang saya peroleh dapat keberkatan. Macam tu. Jadi kena huraikan. Jadi cikgu kadang ada cikgu, macam mana nak hurai ni cikgu kan? Tak apa, Cikgu Linda ada jalan penyelesaian. Ada lagi. Cikgu, saya ada soalan. Boleh. Kalau macam huraian, kita boleh cikgu sarankan berapa banyak huraian untuk dapatkan markah yang orang kata markah yang baiklah. Okey, berapa banyak huraian? Satu ayat, satu huraian. Cukup. Tak perlu nak hurai lagi. Tak perlu. Tak perlu tambah cukup. dengan huraian kedua. Tak perlu. Kalau pendek huraian tu pun tak apa, asalkan ada. Ya. Okey. Jadi begitu berfikir macam mana nak huraikan. Cikgu Linda ada jalan penyelesaiannya menggunakan teknik budak S. Selalu budak flat. Budak. Bangkit. Bangkit ke bangun. Lupa dah Cikgu Linda ni. Ada lagu apa? Bangkit. Bangkit kan? Bangkit pun ada. Budak S. Bangkit. Ni tak ada Cikgu Linda. Budak S. Hurai. Hurai kan? Hurai kan? Sambung ayat tu dengan perkataan bagi, untuk, demi, dengan, agar, kerana, supaya ataupun seperti. Dalam satu ayat. Tak perlu macam Wani kata nak letak lagi huraian. Tak perlu dah. Maksudnya tambah sikit saja lagi. Jangan ayat tu terlalu pendek sebab dia sesuai dengan pelajar sijil pelajaran Malaysia. Dengan menggunakan teknik budak S. Budak S. Kalau lupa budak flat, budak S. Budak S bukan budak F. Budak S. Budak S. Hurai. Gitu. Okey. Jadi kat situ sebenarnya kan Wani, tengok yang Cikgu Linda bagi tahu di soalan kebat ni, dia hadir pada soalan rumusan 3 Roman 4 markah. Soalan cerpen atau drama 3 markah. Cerpen atau drama dia akan keluar salah satu. Prosa tradisional 3 markah. Puisi tradisional iaitu gurindam, seloka, sajak 3 markah. Bermaksud kalau pelajar tahu menjawab soalan kebat ini dengan mesti ada subjek, ada budak S, 13 markah percuma saja dapat. Percuma. Sebab apa? Mereka harus menguasai teknik ini. Diberi apa saja soalan boleh jawablah. Besok SPM pun boleh lah. Betul. Sebegitulah. Okey, namun kita kena ada satu langkah demi langkah. Maka Cikgu Linda memperkenalkan teknik
basuh. Basuh. Betul kena dengan situasi kita sekarang. Kita kena selalu basuh Sentiasa tangan. basuh tangan. Menjaga kebersihan, okey, Betul. basuh. Tapi ini basuh macam mana? Ini ialah akronim. Okey. Baca soalan, tadi kita dah baca. Betul. Kemudian analisis. Cari kata kunci. Okey, kemudian subjek, tentukan subjek dan huraian budak S. Okey, tak apa, Cikgu Linda detailkan lagi. Baca dan fahami soalan yang diberikan. Kena baca. Lepas tu, kita kena analisis soalan dengan teliti. Apa maksud analisis di sini? Cari kata kunci. Ini contoh-contoh kata kunci. Perancangan. Tadi kan perancangan kan? Persediaan, masalah, langkah, cara, kesan, implikasi, punca, faktor, tanggungjawab, peranan, kepentingan, manfaat. Banyak. Jadi carilah, dia apa kehendak soalan? Apa kata kunci kehendak soalan? Dan seterusnya, tentukan, dia nak subjek. Jadi contoh Cikgu Linda pusing balik sekejap ya. Okey. Pusing balik. Faham. Dia macam ni. Kita ambil lah, anda kata dia nak langkah. Arahan soalan nak langkah. Bermaksud Afiq dengan Wani kena baca soalan tu, kena masuk dalam soalan itu. Kena menghayati, dia nak langkah. Tanya diri, nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Jadi, banyak pihak ke satu pihak? Bermaksud apabila berfikir banyak langkah banyak pihak atau satu pihak, kita sedang menentukan subjek. Jadi subjek itu yang sebenarnya Cikgu Linda dah bagi, iaitu menggunakan teknik pelbagai dimensi. Kita satu kita dah belajar? Dah. Cikgu Linda bagi satu akronim lagi. Teknik dikemasin. Dikemasin. Di, diri. Ke, keluarga. Ma, masyarakat. Sekolah. N, negara. MM, media massa. Dikemasin yang diilhamkan oleh guru saya juga, Cikgu Khairuddin Aib. Memang bagus cikgu ni. Jadi saya gunakan supaya ilmu tu kita sebarluaskan. Okey. Baik cikgu. Sebenarnya mungkin pelajar-pelajar di luar sana mungkin nak tahu juga tentang keterangan bagi dikemasin ni. Tapi apa kata kalau kita berehat dulu, kita akan sambung lagi selepas ini sebab tadi ada nampak juga adik kat belakang tu dia haus. Nak minum kejap. Baiklah, jadi tanpa masa kita berehat dulu, kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Didik TV. Ya, kembali lagi kita dalam Didik TV. Jadi kita nak sambung lagi bersama dengan Cikgu Linda Noh. Ya, betul. Okey, tadi kita berhenti di mana tadi cikgu? Kita berhenti di dikemasin. Wani ingat? Okey, Wani ingat dikemasin. Kalau lagi ingat, ikan masin. Sedapnya. Sedapnya. Okey, Kalau faham? lagi nak ingat. Jadi, di ialah diri. Diri. Okey. Keluarga. Masyarakat besar lagi. Sekolah besar lagi. Negara lagi besar. Dan yang paling besar ialah media massa. Jadi inilah contoh-contoh dia subjek. Maksudnya langkah. Anda kata dia tanya apa? Langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Kata kunci arahan soalan ialah langkah. Okey, langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Lebih baik banyak pihak lah. Lebih baik banyak pihak lah. Lebih baik banyak pihak. Itulah gunanya dikemasin. Ya. Langkah saya. Saya kena buat apa? Langkah ibu bapa. Ibu bapa kena buat apa? Langkah masyarakat kena buat apa? Sekolah kena buat apa? Kerajaan kena buat apa? Televisyen kena buat apa? Macam tu. Di sini kan televisyen kan? Media massa? Tak semestinya tulis media massa, kerajaan. Boleh kita kata Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul. Sekolah kita boleh kata pentadbir ataupun guru mata pelajaran. Jadi tu kalau saya saya buat apa? Belajar mata pelajaran sejarah secara bersungguh-sungguh. Macam tu. Bermaksud subjek tu ada dalam ingatan kita. Langkah banyak pihak. Macam tadi perancangan anda. Bila perancangan anda, subjek dia satu pihak. Saya. Macam tu. Sebenarnya bila nampak dikemasin ni cikgu, dia lebih orang kata memudahkan kita sebagai pelajar untuk kembangkan lagi idea kita. Betul. Betul. Cepat dapat idea. Itu. Tak adalah macam fikir sana, fikir sini, pandang sana, pandang sini. Tak ada. Okey, dikemasin. Terus jawab. Macam tu. Betul. Jadi pelajar-pelajar di luar sana jangan risau. Dengan menonton televisyen saja anda boleh dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Benar. Ya, betul. Okey? Baik, kita pergi kepada seterusnya. Berfikir secara pelbagai dimensi lah ya. Seperti yang Cikgu Linda sebut tadi. Dan huraikan. Ulang balik yang tadilah. Menggunakan teknik budak S. Hurai. Budak S. Hurai. Macam tu kan. Okey, baik. Dan
Cikgu Linda bagi satu lagi soalan. Pada pendapat anda, Wandilah baca, Cikgu Linda je yang bercakap. Okey, Wadi baca. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memupuk minat generasi hari ini terhadap hasil karya sastra? Kata kunci arahan soalan, analisis. Apakah arahan soalan? Kata kunci dia. Langkah-langkah. Ya. Kemudian, tanya diri kamu, nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Dia kata kat sini memupuk minat generasi hari ini. Generasi hari ini terhadap hasil karya sastra. Langkah banyak pihak ataupun satu pihak berdasarkan ayat ini. Kalau Ayat kita ini. lihat... Tak apa, salah, tak ada masalah. Kita belajar daripada kesilapan. Baik, Wani cuba. Wani cuba. Wani rasa tengok dari soalan ni, kita boleh ikut pelbagai pihak. Pelbagai pihak. Inilah gunanya dikemasin. Betul. Dikemasin. Sedapnya. Sedapnya. Lepas ni kita makan ikan masin. Makan dengan nasi panas, Masya Allah. Okey. Jadi langkah banyak pihak. Tapi cikgu, kalau macam kita tengok kat situ dia 4 markah. Ya. 4 markah tu memang cukup lah untuk kita dapat 4 markah kalau kita cukup gunakan dikemasin tu diri Boleh. masyarakat. Ingat ya, 4 markah sebenarnya dia nak 3 jawapan. 1 markah bahasa. Jadi 3 jawapan. Nak ambil 3 dimensi sahajalah. Kalau saya, tak ada idea lah saya. Pergi kepada ibu bapa. Ibu bapa macam tak ada idea, pergi kepada masyarakat. Masyarakat ada idea. Kerajaan boleh. Media masa lagi lah boleh. Dah dapat 3. Dapat 3 cukup dah? Dah cukup. Tapi kalau ada masa lebih, tambahlah lagi 1. Buat 3 dahulu. Tapi rasa macam nak letak 4 lah. Takut satu ni salah lah. Letak 4. Biar terlebih, jangan terkurang. Betul. Jadi sebenarnya pelajar pun kena soalan. peka jugalah dengan markah kan, sebab kadang mungkin kekurangan jawapan mengikut kehendak markah, kemudian terlebih tak apalah. Terlebih tak apa. Jangan kurang. Baik, sebab kalau terlebih cikgu, walaupun salah, cikgu akan tetap tanda yang 3 yang betul di atas, bukan? Betul. Betul. Dia macam ni, contohlah 4. Bagi 4. Jawapan pertama betul, jawapan kedua salah lah pula. Jawapan ketiga betul, jawapan keempat salah. Betul Masih lagi markah penuh. Yang penting cukup 3 jawapan. Itulah penyelamat dia sebenarnya. Penyelamat. Jadi kita tahulah sebenarnya. Kita tahu biar lebih, jangan Kurang. Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya. Ni jawapan dia. Cikgu Linda bagi. Kan banyak pihak tadi kan? Betul. Kena ayat yang lengkap. Okey, dalam SPM janganlah jarak-jarak macam ni. Ni Cikgu Linda sengaja jarakkan supaya nampak. Okey. Jadi kat situ tak perlu kita baca. Kita tengok yang berwarna-warni ni sahaja. Yang berwarna merah apa dia, Fik? Ibu bapa. Okey. Kemudian televisyen, kemudian kerajaan. Pelbagai dimensi. Ya. Subjek. Dimensi berbeza. Okey. Yang berwarna ungu, apa dia warna? Huraian ke? Ya, huraian. Huraian. Dengan menggunakan, cuba tengok. Agar. Teknik budak S tadi banyak pilihan. Tapi nak letak agar semua pun tak ada masalah. Sebab bersesuaian dengan ayat yang kita gunakan lah. Faham? Betul. Jadi kenalah huraikan sebegini. Janganlah televisyen dan dalam menyiarkan dokumentari tentang karya sastra. Apa bendanya? Agar begitu caranya. Barulah dinamakan jawapan kebal. Cuba tengok betul-betul. Ini pasti dapat 4 markah. Dan saya perasan setiap ini perlu diletakkan juga generasi hari ini. Ya, betul. Kalau tak letak, salah ya cikgu? Tak semestinya. Sebab kat situ generasi hari ini ialah kehendak soalan. Kita ambil baliklah. Itu dinamakan teknik copy-paste. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memupuk minat generasi hari ini terhadap karya sastra ialah terus masuk tu. Ingat ya, kalau pelajar tidak menyalin balik arahan soalan itu, dia tiba-tiba je letak ibu bapa membelikan ni. Lepas tu dia buat dash televisyen ni. Dash dia buat bulat ikut bentuk suka point hati dia. lah. Tolak markah. Anda akan dapat markah tapi tak cukup lah, tak dapat markah penuh. Ingat, kita belajar bahasa Melayu. Ayat kena lengkap. Betul. Ya, ayat kena lengkap ya. Bagus soalan. Baguslah anak murid Cikgu Linda hari ini. Anak yang di luar sana pun sebagus anak-anak murid Cikgu Linda. InsyaAllah. Kita tanya berpihakkan pelajar-pelajar yang di rumah. Bagus. Okey. Tambah nanti insya-Allah yang berada di luar sana. Okey, baik, kita pergi ni. Teka-teki, teka-tekuk. Ular mati dalam mangkuk. Dalam mangkuk kena ketuk. Ini. Apa peribahasa yang berkaitan ni? Saya cubalah. Alah, ni senang je. Tupai tergulik. Pandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh jua ke tanah. Akhirnya jatuh ke tanah jua. Itu dia. Betul.
dan inilah dia definisi dia, tupai ni suka lompat-lompat. Lepas tu situasinya dia melompat satu kedahan sangat pantas. Namun ada kalanya dia akan jatuh. Betul. Kalau hukum sainsnya hukum graviti lah. Okey, jadi kalau budak sains dia seronok lah macam ni. Okey, rasionalnya dikirakan sepandai-pandai seseorang melakukan pekerjaan pasti membuat kesilapan. Ingat, sepandai-pandai tupai melompat ini dia menjurus kepada perbuatan yang tak baik. Dia bukan perbuatan yang baik. Kenapa? Sebab dia punya ni cerita dia, tupai ni sekarang jugalah di kampung-kampung dia suka mengunggis buah rambutan, buah durian. Jadi tupai ni pada masyarakat Melayu watak jahat. Bila watak jahat, bermaksud kita boleh kaitkan peribahasa ini dengan pencuri, perompak. Jadi macam pencuri itu akhirnya ditangkap kerana sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Jadi indahnya pantun Melayu. Ini ialah kajian Cikgu Linda yang sebenarnya saja diselitkan sebagai kita punya apa tu, macam iklan lah kan. Tadi belajar kebat, macam mana semua. Tapi sangat membantu cikgu sebab sekarang ini ramai pelajar yang kurang orang kata pengetahuan dalam peribahasa. Betul. Jadi benda itu sebenarnya bagi Waini sendiri sangat penting sebab Waini percaya peribahasa ini memberi markah yang lebih dalam peperiksaan bahasa Melayu. Itu sebenarnya indah tau kalau kita dapat menguasai penuh. Betul. Tapi kita harus puji penyanyi sekarang kan, penulis lirik yang menulis lagu memasukkan peribahasa. Betul. Nak dilenturnya buluh. Sambung. Bukan dari rebungnya. Ya, lagu Datuk Siti Nurhaliza. Betul. Jadi apabila pelajar menyanyi, anak-anak generasi hari ini menyanyi, dia tahu, oh, okey. Macam lagu Zizi Kirana. Sakit hati semua nak luah. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain Sendiri tak nak ubah. Itu ada peribahasa. Sakit hati ialah simpulan bahasa. Kemudian hati hitam simpulan bahasa. Banyak sudu sampai tak cukup kuah ialah peribahasa melebih-lebihkan sesuatu perkara. Jadi lagu-lagu ni pun boleh membantu pelajar untuk menjawab soalan SPM yang sebenarnya. Maksudnya lepas ni pelajar-pelajar semua kena buat lagu sendirilah. So lepas ni Wani kalau nak tulis lirik kena letak simpulan bahasa ataupun peribahasa lah. Boleh kita buat lepas ni. Saya nyanyi. Kan? Idea yang sangat bagus. Okey, baik kita pergi. Ini apa? Wani cuba. Alamak. Tapi saya rasa ramai yang tak tahu. Sebab saya mula-mula dulu pun saya pun tak tahu tau. Apa kaitannya. Tak apa, saya terus bagi je lah. Nanti kan pelajar lain semua nak tahu lagi kan. Inilah dia. Hanya Jauhari mengenal Manikam. Saya dulu pun tak tahu juga. Begitu. Jauhari ialah ahli ataupun penjual batu permata. Manikam ialah batu permata atau intan. Saya ingatkan Manikam ni nama orang India. Jauhari nama orang Melayu. Macam itulah lebih kurang. Jadi rupanya mereka ni pakar dalam satu bidang saja dapat mengenal lebih dekat dengan bidang yang dikajinya. Macam kalau tanya Cikgu Linda, tahulah bidang bahasa Melayu lah. Kalau bidang lakonan, bidang nyanyian, kita serahkan kepada orang yang pakar lah. Begitulah kan. Jadi rasionalnya orang yang mahir saja akan mengenal betapa tinggi nilai Manikam itu, maka bersesuailah masuk peribahasa ini hanya orang yang bijak saja yang mengetahui tentang keelokan sesuatu ilmu itu. Begitu ya. Jadi kat situ kita tengok tadi itu macam relax. Kita pergi pada soalan kebat balik. Supaya lebih mahir. Lebih mahir. Okey? Siapa nak baca? Saya. Okay. Rumusan isu alam sekitar, usaha-usaha memupuk semangat cinta akan alam sekitar perlu bermula pada peringkat sekolah. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memupuk semangat tersebut? Okey. Wani lah kita tanya Wani. Rasanya apakah tadi dah baca analisis, cari kata kunci arang soalan. Apa kata kunci arang soalan di sini? Kata kunci usaha. Okey, baik. Usaha tanya diri sendiri. Nak usaha banyak pihak ke satu pihak berdasarkan arang soalan ini? Berdasarkan soalan diminta pada pendapat anda, iaitu saya. Okey. Saya, tapi Wani kena ingat tau. Memang soalan kebat memang ada pada pendapat anda. Tapi ini Wani boleh abaikan. Kita kena baca selepas ini. Tapi kejap. Memang ada pelajar. Okey, boleh. Saya rasa ini adalah satu keyword yang penting juga ni. Alam sekitar. Sebab alam sekitar ni melibatkan ramai orang juga. Jadi boleh juga kalau kita gunakan dikemasin tadi tu. Sebab alam sekitar ni bukan diri Wani je yang guna kan. Okey, jadi usaha banyak pihak lah ni. Ya, betul. Betul. Walaupun dia pendapat anda, tapi dia tanyakan pendapat kita. Tapi nak usaha banyak pihak ke satu pihak? Pelbagai pihak. Pelbagai pihak. Betul ya? Kunci jawapan anda
Kunci. Kunci jawapan anda. Kita tengok betul-betul. Okey. Usaha, betul. Tapi harus ingat. Usaha ya? Ya. Sekolah. Kenapa kita tak nampak itu tadi? Stimulus sebelum ayat sebelum sangat mempengaruhi arahan soalan. Ada kala soalan SPM akan keluar sebegini. Jadi hati-hati dengan ayat sebelum. Tadi saya pancing kamu. Dah faham. Ya, pada peringkat sekolah. Sebab tu tadi saya dah pandang dah ayat sebelum tu. Jadi dia nak sekolah je. Jadi hati-hati. Jadi itu sebab kena analisis. Bila tengok, rupanya kat sini sekolah. Anda katalah ada perkataan kat sini, ibu bapa kan? Maksudnya nak ibu bapa lah. Ibu bapa saja. Ya, Betul. Okay. Maksudnya ini pun kita dah salah. Apatah lagi pelajar-pelajar yang bila tengah buat latihan. Sering melakukan kesilapan lazim lah. Ya, Betul. Tapi saya suka Wani dengan Afiq salah. Supaya faham, dia punya ekspresi, itu ialah satu kejayaan kepada seorang guru. Dan saya mengharapkan anak-anak di luar sana pun, begitu rupanya. Sama seperti kami. Kan? Ada kala soalannya begini. Jadi hati-hati, ayat sebelum, stimulus sebelum sangat mempengaruhi arahan soalan. Itu cerita dia. Okey, baik, kita pergi kepada, berfikirlah secara pelbagai dimensi tadi, tapi pelbagai dimensi sekolah. Bila sekolah, tak semestinya sekolah. Mungkin kita kata pengetua, guru mata pelajaran, guru kaunselor, guru disiplin, ataupun cikgu-cikgu saya tak naklah buat ni, saya nak buat sekolah je, sekolah. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Ni pun ada lagi nak tanya? Tidak. Cuma Wani rasa macam walaupun ini kita nak belajar pasal kebat, tapi Wani rasa banyak sangat input yang Wani belajar dan Wani sendiri pun macam banyak sangat ni. Apa kata kita berehat dulu ya cikgu? Kita bagi cikgu tarik nafas, kami pun tarik nafas sebab kami bukan saja pelajar yang belajar, kami pun belajar juga. Kami harap apa yang kami belajar lepas ni tak salah lagi. Jadi jom kita berehat dulu. Selepas ni kita berjumpa lagi semuanya dalam Didik TV. Kembali lagi dalam Didik TV bersama saya Wani Carey. Dan saya Afiq Syazwan. Ya, tadi kita dah habis belajar tentang kebat. Lepas tu kali ini kita nak masuk dalam topik teknik menjawab. Kali ini kita nak belajar soalan pemahaman Komsas. Jadi cikgu boleh mulakan? Jom. Okey, boleh teruskan lagi? Boleh, jom. Ayo. Ya, Komsas. Kan? Jadi apa kata saya tanya soalan sebelum kita pergi ke sini? Tengok Afiq pun dah macam ni kan? Banyak baca betul tak? Ya, betul. Tapi tak apa. Cikgu Dinda ada jalan penyelesaiannya. Okey, mari kita pergi. Okey. Selalunya pemahaman Komsas, dia akan bagi petikan macam ni. Saya bukan suruh baca, tak payah baca. Okey, bila bagi petikan macam ni, petikan ini sama ada cerpen atau drama. Salah satu akan keluar. Okey, apa yang penting ialah kamu kena tahu jalan cerita. Namun, kalau tak ingat jalan cerita pun boleh jawab. Okey, jadi kat sini, kita tengok di sini kan, jangan baca dahulu. Kita kena ada tekniknya. Jangan baca dahulu petikan ini, kita harus membaca soalan dahulu. Untuk supaya kita memaksimumkan masa kita. Ada pelajar di luar sana, saya yakin dan percaya, ada pelajar di luar sana apabila dia menjawab kertas 2 kan, mungkin masa pertengahan tahun ke, ada pertengahan tahun ke tidak, lebih kuranglah. Ada masa percubaan hari itu, tak cukup masa ataupun masa cukup-cukup. Jadi kita kena harus memaksimumkan masa, jangan membazir baca petikan, lepas tu baca soalan. Apakah aktiviti modul PPSB? Baca lagi sekali. Dah membazir soalan. Membazir soalan. Bazir masa. Tu dia kan. Kan? Okey, jadi maksud jangan baca petikan, baca soalan. Soalan mana harus baca? Soalan pertama iaitu 1 Roman dan 3 Roman. Itu Cikgu Linda buat warna biru ni. 1 Roman jawapan dalam petikan. Cari sajalah. 2 Roman ialah, cuba tengok, huraikan 1 persoalan terdapat dalam petikan drama. Bermaksud kat sini ada 2. Letak dalam fikiran anak-anak murid di luar sana, dia nak aktiviti modul PPSB. Pertama, bulatkan nanti. Dalam peperiksaan bulatkan ataupun highlight kan. Yang kedua, dia nak persoalan dalam petikan drama. Jadi cari 2 benda. Cari 2 benda. Jadi kat situ, kita menyelam sambil minum air. Ataupun teknik, apa dia? Serampang 2 mata. Apa itu serampang 2 mata? Serampang 2 mata Saya tak tahu ni. Tak tahu. Tak apa. Cikgu Linda tunjuk. Inilah dia. Serampang 2 mata. Sejenis tombak yang ada 2 mata. Bermaksud
Iaitu definisinya serampang adalah jenis tombak yang mempunyai 2 mata. Digunakan untuk menangkap ikan. Jadi jika ingin menangkap ikan dengan sekali tujahan, mungkin dapat 2 ekor ikan kerana tombak mempunyai 2 mata. Jadi sesuailah rasionalnya melakukan 2 aktiviti kerja dalam satu masa. Samalah macam tadi, sambil baca cari 2 benda. Satu apa dia? Iaitu di sini kita pusing balik. Satu iaitu sambil kita highlight kan soalannya. 2 ni kena cari. Jadi bila baca tu cari modul aktiviti aktiviti modul PPSB. Dah jumpa. Apa tu apa persoalan? Bila persoalan ini cari kata kunci positif. Contoh kata kunci positif nilailah. Berani ke, pintar ke, bijak ke, kasih sayang ke, yang positif-positif semua. Cari kata kunci. Jadi kat situ kalau kita tengok serampang 2 mata ni kan, ni tadi dah belajar, ini dia jawapan dia. Bila baca ada perkataan pintar, boleh menjawab soalan 3 roman. Persoalan. Lepas tu yang berwarna biru inilah jawapan yang nombor 1 roman. Begitu. Jadi kita tak perlu baca tau, kita tahu konsep. Sebab Cikgu Linda ingin menerangkan kepada anak murid di luar sana, diberi apa saja soalan boleh jawab. Itu cerita dia. Maksud dia faham konsep. Faham konsep. Maksudnya ini drama. Kalau cerpen pun sama juga. Sama juga dia cari. Baca, ini jawapan dalam petikan 1 roman. Ini punya kata kunci berani untuk 3 roman. Macam tu. Okey, jadi teknik menjawabnya dia ada teknik. Iaitu jawapan dalam petikan tadi kan, gunakan teknik salin dan tampal ataupun copy paste. Jadi nyatakan aktiviti modul PPSB yang berwarna hijau bawa turun bawah. Mesti ada. Kalau tak mulakan dengan berwarna hijau itu, tiba-tiba je pelatih ambil ni tak ada markah bahasa. Dia akan tolaklah markah macam tu. Tak dapatlah markah penuh 2 markah. Tak dapat markah penuh. Dapat 1 markah. Rugi. Padahal kita kena salin balik je. Ini nampak macam mudah, simple kan? Tapi itu yang berlaku di luar sana. Kalau pelajar tidak betul-betul faham konsep bahasa Melayu ini, ayat kena lengkap. Dia tidak sama dengan pendidikan Islam ke dengan subjek lain yang kalau ayat tak lengkap, ada point dapat markah. Bahasa Melayu tidak. Begitu cara dia. Itu anak-anak murid di luar sana kena ingat teknik salin dan tampal, dan letak perkataan ialah yang berwarna biru itu ialah yang ini. Jawapan. Ambil salin sampai nazam. Okey, sampai nazam di situ kan. Iaitu pelatih akan diperkenalkan dengan puisi tradisional dan moden seperti syair, pantun, sloka, gurindam dan nazam. Salin sampai situ. Sampai di sini. Selain itu, copy paste, pergi balik, kat mana? Pusing balik. Kejap ya. Ambil jawapan kedua. Pelatih akan dibahagikan dalam kumpulan, dan setiap kumpulan akan membuat persembahan pentas selama 10 minit. Okey, baik. Jadi kat situ, okey baik ya. Kita tengok letak selain itu. Mesti letak penanda wacana. Kenapa perlu letak penanda wacana selain itu? Agak-agaklah. Untuk menambah isi. Menunjukkan kita menambah isi. Bagaimana cikgu kalau kita tak letak selain itu, adakah ia dikira sebagai satu isi sahaja? Tidak. Dia masih lagi dikira isi yang lain. Cuma kita bimbang. Kalau kamu tak letak selain itu, dikira kamu menyalin bulat-bulat. Walaupun kita kata salin dan tampal, dalam bahasa Melayu, ini sebenarnya berwarna biru ni memang kita salin bulat-bulat. Tetapi tidak dikira menyalin bulat-bulat bila ada perkataan berwarna merah. Berwarna merah. Hijau. Warna hijau. Maksudnya ada saja perkataannya berwarna hijau dikira tidak menyalin bulat-bulat. Bila tak selain itu dikira tidak menyalin bulat-bulat. Faham. Andai kata. Andai bintang. Itu dia. Okey. Andai kata kamu baca kan. Aku rasa sajak menjadi teras utama dalam persembahan itu. Aku rasa itu pun jawapanlah. Tapi dia 2 markah. Tapi rasa macam jumpa 3 jawapan. Kan? Nak masuk ke tidak? Bila kamu teragak-agak nak masuk atau tidak, masukkan. Dia sama konsep, biar terlebih, jangan terkurang. Okey, baik. Macam tu. Jadi ambillah sajak menjadi teras utama persembahan itu, letaklah di samping itu, letak yang ini. Mana tahu jawapan pertama betul, jawapan kedua salah, jawapan ketiga betul. Masih lagi dapat 2 markah penuh. Cikgu tu tak masa sekolah dulu. Saya tak tahulah pula boleh tambah je penanda wacana. Apa yang saya buat, saya tak
saya ambil balik jawapan dia, tapi saya pergi ubah dia punya struktur ayat tu struktur ubah. ayat. Kalau Dia saya tahu, boleh ubah Wani, tak ada masalah, tapi kita bimbang. Bila ubah ayat dah tak sama, kosong markah. takut maksudnya jadi lain. Betul. Itu sebab kita kata salin dan tampal. Senang je ni kalau buat macam ni dah boleh dapat A+ saya dulu cikgu. Kan? Tak apa kan. Jadi kita doakan anak-anak di luar sana, kawan-kawan kamu di luar sana dapat ilmu ini. Okey, baik. Jadi ini teknik salin dan tampal serampang dua mata ni kat mana hadir ni? Kita tengok ni dia. Maksudnya teknik serampang dua mata, teknik salin dan tampal ini ada pada soalan rumusan 2 Roman 3 markah, cerpen atau drama 2 markah, prosa tradisional 3 markah, 8 markah. Kalau tak ingat jalan cerita boleh jawab. Sebab apa? Dalam petikan. Ya, dah diberi. Jawapan semua dah ada dalam petikan. Ya, 8 markah percuma sahaja. Baik. Okey, tapi dia akan menjadi persoalan. Cikgu, prosa tradisional ni yang Al-Kisah, Syahibul Hikayat. Masya Allah. Oh, itu mencabar cikgu. Lagi baca lagi tak faham, betul tak? Betul. Lagi baca lagi tak faham. Betul, itu normal. Saya pun lagi baca lagi tak faham. Tapi tak apa, kita kena baca sehingga jumpa kata kunci. Saya Cikgu Linda pergi kepada untuk prosa tradisional ni. Dia tak susah. Dia sebenarnya nampak macam susah, tapi dia tidak sukar. Okey, kalau kamu mengetahui tekniknya, okey, kita tengok ya. Mana tadi? Sekejap saya punya ni. Okey, sekejap ya. Prosa tradisional. Prosa tradisional. Prosa tradisional, saya pergi kepada slide yang mana? Ini dia. Inilah. Ingat ke tak? Ingat. Dan ini adalah perkara yang saya sangat susah untuk dapat markah. Betul. Tapi kalau betul caranya tak susah. Ya. Saya rasa dah jauh sangat ni. Tahun saya tak ada. Tak apa, ni Mungkin tahun Afiq ni. lama dah kot. Sebenarnya tahun Afiq pun ada. Cuma mungkin Afiq tak berapa nak ingat. Petikan prosa tradisional masa tu lain. pertarungan Tuah Jebat masa tahun Afiq. Sebab pertarungan novel Tuah Jebat. pun lain. Novel pun lain. Ya, Tapi betul. ada begini. Dia soalan dia macam ni tahu yang sebenarnya. Soalan 2 dia, nyatakan tindakan Raja Benua Siam setelah Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah ke Benua Siam. Ini jawapan dalam petikan. Cari jawapan dalam petikan. Okey? Jadi bermaksud di situ, kita tengok, baca betul-betul sehingga jumpa clue. Dia kata soalan dia, Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah ke Benua Siam. Tengok betul-betul ya. Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah ke Benua Siam. Ya. Okey? Jadi itu kata kuncinya. Cuba cari dalam petikan, mesti ada dalam petikan. Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah ke Benua Siam. Apa tindakan dia? Maka Raja Benua Siam terlalu marah. Lalu bla 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 sampailah terpelanai lagi. Kita ambil kepala soalan, arahan soalan, bawa turun bawah, ambil sebiji-sebiji, bawa ke sini. 3 markah. Sangat mudah ya. Walaupun ayat dia, cikgu, ayat dia macam ayat klasik, tidak mengapa. Cuma gugurkan perkataan maka, Syah dan Al-Kisah. Kenapa ya cikgu? Sebab itu kata klasik. Tetapi, cikgu, kalau saya tak nak gugurkan, boleh tak? Boleh sahaja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kalau rasa pelik kan, buanglah perkataan maka ni. Ialah Raja Siam. Boleh. Maksudnya, walaupun ayat ini prosa klasik, masih lagi dapat 3 markah. Kenapa diberi markah? Sebab kamu membaca, menganalisis, membanding beza dan mengeluarkan isi jadi begini. Tak susah pun, bunyi macam membanding beza lah apa. Sebenarnya tak susah pun. Cari je kata kuncinya. Kata kunci macam mana pula ni? Ke mana kita ni? Di Cikgu, sini. untuk petikan prosa tradisional ni, kalau kita gunakan teknik yang sama macam Komsas tadi, di mana kita baca dulu soalan, baru sama. kita sambil menyelam minum air. Ya, Sama, untuk boleh? ini pun sama, untuk cerpen pun sama, drama pun sama. Menggunakan teknik itu. Jangan baca dulu, baca soalan. Yelah, Maksud dia berfokus. Yelah, kalau baca ni je pun dah memakan masa. Sebab kalau kita baca pun, tapi kita dah macam tak baca lagi soalan. Apa soalan yang dia nak sebenarnya? kita akan lupa. So kita baca lagi. Dah baca soalan, baca balik. Membazir masa. Masa-masa. Ya, betul. Okey, jadi begitu caranya mencari jawapan dalam petikan. Mudah. Sangat mudah sebenarnya. 8 markah dalam Ya. tangan. Okey, sekarang kita pergi kepada macam mana kita nak mencari. Okey, Cikgu Dina pusing balik. Kita cerita pasal yang ni tadi kan. Okey, ni okey kejap ya. Okey.
Jadi kat sini dia punya soalan 3 Roman tadi. Ingat tak? Soalan 3 Roman. Ingat. 3 Roman kan, iaitu dia nak yang ini. Ini dah tadi kan? Dah faham ya? Soalan jawapan dalam petikan dah faham. Itu Wani kata, cikgu boleh guna tak ini teknik serampan 2 mata copy paste? Memang boleh guna. Okey. Jadi yang ini pula. Okey, kejap ya. Kita pergi kepada yang ini. Ini soalan 3 Roman. Huraikan satu persoalan terdapat dalam petikan drama. Kita tumpu kepada berwarna kuning ni saja. Iaitu satu persoalan petikan drama boleh jawab walau tak ingat jalan cerita. Cari kata kunci dalam petikan. Yang seperti Cikgu Linda katakan tadi, kata kunci positif. Jadi apa kata kunci dalam petikan? Kata kunci dalam petikan ialah pintar. Cuba tengok kat sini tadi. Okey, mana pintar tadi? Sekejap ya. Cikgu Linda ni masih lagi keliru ya. Ke belakang, tak apa, cikgu. Okey, tak apa kan. Jadi anak-anak di luar sana faham. Kan? Cikgu cakap kena cari nilai positif. Pintar. Tapi apakah kata sama mana pintar? Bijak, senang kebijaksanaan lah semua kan. Jadi pintar yang berwarna merah ini contoh dia. Contoh dia. Okey, jadi bagaimana untuk menjawab? Ialah ni pintar bijak tadi kan, jawapan dia begini cara dia. Okey. Macam mana? Wani bantu saya tadi. Okey. Kena fokus. Berdasarkan petikan drama, satu persoalan terdapat dalam petikan ialah persoalan tentang kebijaksanaan seseorang untuk membuat pertimbangan. Contohnya, yang berwarna merah, salin, bawa turun bawah. Letak selain itu, bawa turun bawah juga. Kenapa kena letak selain itu? Sebab tidak dikira menyalin bulat-bulat. Betul. Itulah dia antara tips untuk menjawab Komsas dan mendapat markah yang sangat mudah untuk dapat markah. Kejap Wani dan Afiq, tengok sekejap. Kita tengok apa dia, sebab saya nak tunjukkan kepada anda semua. Okey, cuba tengok kat sini. Tengok balik soalan tadi. Tengok balik soalan tadi ya. Kita pusing balik, kita tengok. Soalan pertama, kalau tak ingat jalan cerita boleh jawab atau tidak? Boleh, cikgu. Jawab. Soalan kedua, soalan kebat tau. Kan kita dah belajar teknik basuh, teknik budak es. Kalau tak ingat jalan cerita boleh jawab atau tidak? Boleh. Keluarkan saja idea. Soalan 3 Roman yang berwarna biru ini, kalau tak ingat jalan cerita boleh jawab atau tidak? Yang berwarna biru dalam petikan. Warna biru dah ada dalam petikan. Jawapan dalam petikan. Jadi, cuba tengok kat sini. 2 markah, 3 markah, 5 markah. Yang ni 4 markah tau. 2 markah yang berwarna biru, 2 markah yang berwarna kuning. Bermaksud, paling kamu boleh dapat markah 7/9. Andai katalah yang persoalan daripada keseluruhan drama ni tak ingat. Sebab itulah saya kata, mudah dan senang je. Jadi kalau kita menguasai dengan membaca, kemudian kita tahu, lebih bonus lah markah yang kita akan dapat. 9/9 lah. Wah. Lagi-lagi menggunakan teknik yang telah diberikan oleh Cikgu Linda sendiri memang sangat membantu. Jadi anda semua perlu mengambil peluang ini dan mencatat segala nota yang telah cikgu berikan. Dan sekarang ini kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar semua untuk berehat dulu. Kita fresh dulu mind semua benda dan kita akan bersama lagi bersama kami dalam Didik TV sebentar lagi. Bertemu lagi kita dalam Didik TV dan saya Afiq Syazwan dan masih lagi ada Wani Kerry di sini. Okey, bersama dengan Cikgu Linda. Kita nak sambung lagi bersama dengan Cikgu Linda Noh sebab dengan cerita ada juga perkongsian penting untuk bahagian teknik menulis Melayu Kertas 2. Ya, aspek sastra. Dia yang penting dengan betul dan tepat. Okey, betul belum tentu tepat. Kadang-kadang nampak betul tapi salah. Okey, jadi nanti Cikgu Linda nak kongsi menulis aspek sastra. Apa itu aspek sastra? Inilah dia. Okey. Ni aspek sastra. Contoh tadi kan kita cerita pasal pintar kan? Tukar kepada bijak. Soalannya ialah persoalan. Kalau masih ingat, inilah dia. Persoalan tentang kebijaksanaan seseorang dalam membuat pertimbangan. Andai kata dia tanya nilai. Nilai kebijaksanaan yang di atas sana. Contoh tetap contoh yang sama. Kemudian kalau ditanya pengajaran, kita adalah bijak dalam membuat pertimbangan. Contoh tetap contoh yang sama. Latar masyarakat bijak dalam membuat pertimbangan. Contoh tetap contoh yang sama.
Jadi tak susah pun. Kalau pelajar dapat cari kata kunci itu kan, insya-Allah boleh jawab. Contohnya SPM 2017 kan, dia tanya persoalan juga, ada 2 perkataan kasih sayang dalam drama tu. Pasti betul. Itu sebab saya cakap pelajar-pelajar di luar sana cuba cari kata kunci positif. Kata kunci positif, dan kata kunci positif itu akan bagi kamu markah betul, iaitu betul, 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 betul dan betul. Pernah dengar tak lagu biar betul, biar betul, betul. Nanti tak payah nak diperbetul. Betul lah Ini yang insya-Allah betul ni. Kenapa? Sebab kita dah cari kata kunci, maka insya-Allah jawapan kita betul. Insya-Allah. Okey, jadi begitu caranya kita menjawab soalan aspek sastra. Kalau di luar sana anak-anak murid, apa benda aspek sastra ni Cikgu Linda? Aspek sastra tu ialah nilai persoalan pengajaran latar masyarakat. Itulah aspek sastranya. Okey, andai kata saya nak tanyalah, betul salah tak apa. Andai kata nilai kebijaksanaan, kan dia tanya nilai. Jawapan kamu jawab nilai kebijaksanaan seseorang dalam membuat pertimbangan. Kamu tambah yang berwarna hijau ini pada nilai kebijaksanaan. Contoh betul. Tapi jawapan kamu nilai kebijaksanaan seseorang dalam membuat pertimbangan. Rasa betul atau tidak? Boleh betul tak pada pendapat kamu? Nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan seseorang dalam membuat pertimbangan. Kemudian contoh tetap contoh yang sama. Betul atau tidak? Betul. Boleh jadi betul juga. Boleh jadi betul. Okey, itu teknik dia. Salah. Salah. Kenapa cikgu salah? Itu teknik dia. Kalau nilai, dia tak boleh ada pernyataan di belakang. Pendek je. Pendek tu je. Jadi kalau macam nak tambah seseorang dalam membuat pertimbangan itu, biarlah dalam persoalan pengajaran latar masyarakat. Nilai saja tak boleh. Kalau letak, walaupun jawapan kamu betul, sayang, kosong markah. Maksudnya kita tak perlu terangkan lagi di dalam. Perlu. Terus masukkan contoh. Ya, betul. Itu teknik yang betul dan tepat yang Cikgu Linda sebut tadi. Dan itu berlaku di luar sana. Saya yakin dan percaya berdasarkan pengalaman saya, sehingga ke percubaan. Ini Cikgu Linda berkali-kali dah cakap kepada anak murid Cikgu Linda. Bila percubaan buat juga. Sebab apa? Kita faham anak-anak murid di luar sana. Sebab mereka bukan belajar bahasa Melayu saja. Sejarah, bahasa Inggeris, kan, pendidikan Islam, moral. Jadi kita kena faham. Sebab itu sebagai guru kita kena ingatkan, kita ulang banyak kali. Jadi tak apalah, ini kita ulanglah supaya ingat lagi. Macam tu cara. Kerana diulangi tu yang akan membuatkan pelajar ingat sebenarnya. Ya, betul. Ataupun dia kata, cikgu aku dah cakap hari tu macam tu. Ingat balik. Macam tu. Okey. Jadi begitu cara dia. Okey, baik ya. Faham kan? Faham cikgu. Alhamdulillah. Ini pula. Gurindam. Itu cerpen dengan drama Cikgu Linda. Boleh cari kata kunci. Kalau sajak macam mana? Kalau gurindam macam mana? Sama. Saya tengok tu. Cari nilai lah. Cari nilai. Ini seperti nilai-nilai positif. Ya. Okey. Ini ialah gurindam beberapa petua hidup. Rajin, sahabat, menolong, berbuat jasa. Ada 4 pilihan. Jadi pilih mana-mana yang kamu rasa kamu boleh bagi jawapan yang paling tepat. Tapi cikgu, saya tak ingatlah maksud dia apa cerita ni. Cuba baca dulu. Baca, Wani baca. Yang ini je. Bahagian yang ilmu sehingga belajar tu. Ilmu kepandaian boleh dikejar asal mahu rajin belajar. Jadi seseorang tu kalau rajin belajar, dia boleh pandai. Itu maksud dia. Cubalah olah, takkan tak boleh fikir. Cuba. Okey, kalau orang tu rajin belajar, dia mesti boleh pandai. Macam tu. Betul. Okey. Jadi kat situ, dapat di situ contoh soalannya kalau dia tanya Kalau dia tanya jenis contoh soalan. Okey, kata kunci rajin. Wani kan? Nilai kerajinan. Jangan letak pernyataan. Kalau dia tanya nilai kerajinan. Kalau persoalan-persoalan tentang kerajinan dalam menuntut ilmu. Pengajaran kita naklah rajin menuntut ilmu. Latar masyarakat yang rajin menuntut ilmu. Contoh, ambil balik yang maksud Cikgu Linda sebut tadi. Seseorang yang rajin belajar akan menjadi pandai. Tak pun ini sudah ada di dalam petikan dalam tadi. Cuma kena olah dalam bentuk ayat yang betul sahaja. Betul. Itulah dia. InsyaAllah boleh. Okey. Berdasarkan pengalaman saya, anak-anak murid saya adalah trial C+. SPM A+. Betul. Jadi jangan berputus asa. Selagi tak sehingga ketitisan dawat pen yang terakhir, kita harus menulis apa saja jawapan. Betul. Tetapi dengan teknik yang betul. Betul, cikgu. Okey, baik ya. Kemudian kita pergi kepada yang ni, sang gembala kuda. Saya nak tanyalah kepada Wani dengan Afiq kan. Bunyi kuda macam mana? Bunyi kuda. Teka-teki, teka-tekuk. Ulang mati kena ketuk. Bunyi kuda macam mana? Bunyi kuda. Bunyi kuda. Tak kisah. Bunyi kuda. Ya, grrrr. Dia lentur lah. Dia garang sikit, dia garang. Garang. Kalau ni?
Wani. Tak buat apa, saya bunyi tanya nak lain dengar pula. Wani, bunyi lembu macam mana Wani? Kan? Itulah saya kalau buka tingkap bilik selalu. Okey, itu kuda luar negara. Oh. New Zealand punya kuda. Orang Melayunya bukan kuda, lembu. Kalau Lembu orang Melayu macam mana, cikgu? lembu orang Melayu bunyi macam mana tau? Dengar ya Cikgu Linda punya ni ya. Ha. Ngoh. Oh, dia tu Ya. Maka ejaan dia melengoh. Melengoh. Bunyi lembu ejaannya yang betul-betul melengoh. Macam badan kita lengoh, tapi itu bunyi lembu melengoh. Oh, apa maksud melengoh tu sebenarnya? Bunyi dia ngoh. Oh. Ayam bunyi apa? Ayam berkokok. Berkokok. Lembu melengoh. Bukan Okey. melemu. Itulah dia. Kuda apa? Kuda kita pun tak tahu bunyi kuda. Kan? Anak murid saya kata bunyi kedekut itu bunyi kaki dia. Kita nak bunyi daripada mulut dia. Bunyi kuda, bunyi dia. Meringkik. Saya tengok. Ringkik kuda sekandang. Ringkik ialah bunyi kuda. Jadi ejaknya meringkik. Harimau mengaum. Berbunyinya aum. Jadi kat situ kan, dalam Sanggembala Kuda ni ada perkataan keberanian dua. Itu ialah kata kunci. Nilai. Tanya nilai boleh, pengajaran boleh, persoalan boleh, latar masyarakat boleh. Biar cikgu tak berapa nak nilai. Dia bergelar lelaki perkasa dengan cemeti keberanian di tangan. Maksud dia berani memegang cemeti itu menghalau kudanya masuk kandang. Buat ayat begitu. Cuba analisis betul-betul. Itu pertama. Anda kata bila baca-baca, tak ada orang kata kunci lain Cikgu Linda. Cikgu Linda bagi. Koklah keluar soalan SPM, Sanggembala Kuda, kata kunci rumput dan jerami. Bermaksud Sanggembala Kuda tu bagi kuda dia makan rumput dan jerami. Bila dia bagi makan, apa kata kunci nilai yang sesuai? Bila dia bagi makan kuda dia, apa kata kunci? Prihatin? Kurang sesuai. Betul, tapi kurang sesuai. Dia Sanggembala Kuda, dia bagi makan kepada kuda dia. Bertanggungjawab. Betul, Wani. Bertanggungjawab. Jadi, bertanggungjawablah. Maksud kita begitu, Sanggembala Kuda bertanggungjawab memberi kudanya makan. Ambil perkataan rumput dan jerami. Kena ambil. Kena ambil supaya jelas jawapan kamu tu dan pemeriksa bila tanduk, bagus. Siapa pula cikgu dia ni? Nangis pemeriksa baca. Apa pasal semua betul ni? Macam itulah contoh dia. Contoh. Okey? Jadi kat situ. Ini pula kita tengok. Ini contoh Sanggembala Kuda tadi kan. Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak tersebut. Tengok keberanian, bertanggungjawab. Yang jawapan Wani tadi. Okey, jadi nilai keberanian. Tak boleh ada penyataan ya. Contohnya Sanggembala Kuda berani menghalau kuda-kudanya masuk kandang. Nilai bertanggungjawab. Contohnya Sanggembala Kuda bertanggungjawab memberi kudanya memakan rumput dan jerami. Andai kata dia nak dua nilai, boleh tak bagi tiga? Boleh. Sebab tak ada masalah. Biar lebih, jangan kurang. Tapi, salah. Tapi boleh. ini tak boleh kot. Ini tak boleh sebab dia daripada petikan. Dia macam ni. Okey, boleh saja. Macam tadi perasan tak Gurindam tadi ada 4 kata kunci kan? Kamu kena pilih 2 yang terbaik. Ini lain sikit. Ini Cikgu Lina nak beritahu ni anak-anak murid di luar sana ya, sebab dia ada yang ada yang rigid di sini. Yang tadi yang Cikgu kita kongsi tadi jawapan dalam petikan boleh lebih. Yang ini tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Sebab soalan ialah 2, bermaksud pelajar kena pilih 2 sahaja. Sebab berserta dengan huraian lah. Ya. Kalau bagi jawapan ketiga, contohlah jawapan ketiga kan dia bagi. Jawapan pertama betul, jawapan kedua salah. Sekejap ya. Jawapan kedua salah. Wani bantu saya. Okey, jawapan kedua salah. Jawapan ketiga betul. Jawapan ketiga tu walaupun betul tak dikira. Salah. Dia akan dapat satu markah sahaja. Satu markah sajalah. Jadi okey cikgu, kalau macam pelajar membuat kesilapan terbagi juga, dia terbuat lebih jawapan. Mengganggu tak markah yang betul 2 ni? Tak mengganggu. Contoh jawapan pertama betul, jawapan kedua betul, jawapan ketiga betul ke salah ke tak mengganggu. Masih lagi dapat markah jugalah. Untuk yang markah je. Tiba-tiba nak mencuba nasib kan. Selalu mesti ada pelajar yang cuba nasib mesti ada. Tapi dia tak mengganggu. Boleh lagi dapat markah penuh. Tak ada masalah. Cuma kalau dia nak 2 bagi 2. Kalau sebab bagi 3 pun membazir masa nak menulis. Yalah, betul. Okey, jadi itu konsep dia lah. Okey, ini sajak sejadah rindu. Keinsafan. Keikhlasan. Taat. Bolehlah. Menggunakan aspek sastra tu tadi. Nilai pengajaran, latar masyarakat semua tu. Cari kata kunci. Insaf. Kenapa dia insaf? Sebab dia mengenang dosa yang lalu. Kita kata penyajak, insaf mengenang dosa yang lalu. Dia ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Sebab dia menitiskan air mata. Cuba tengok, air mata menjadi saksi. Macam tu. Dia taat. Taat ni apa ni?
ni sebab dia nak senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Walaupun tak berapa nak ingat, maksud dia ni, kamu boleh menganalisis, cuba buat ayat sendiri. Betul. Mana kalau ayat tu salah sikit-sikit pun tak apalah. Manalah tahu kok dapat markah. Betul. Bukan kok dapat markah, memang dapat markah. Cuma markah bahasa tolak satu je. Betul. Macam tu cara. Jadi biar dapat markah, jangan biar kosong lah. Ya, Betul. jangan biar Pelajar. kosong. Tulis sepenuh-penuhnya. Menggunakan masa yang ada sampai ke titisan dakwat pen. Terakhir. Yang terakhir. Bukan darah yang terakhir. Begitu caranya. Okey, baik. Ada sikit lagi perkongsian Cikgu Linda. Ini ialah cerpen. Okey, ini anak murid Cikgu Linda yang lukis dan Cikgu Linda yang color. Cikgu Linda suka lukis color-color. Comel. Okey. Dia sebenarnya cerpen ini sebenarnya dia banyak helaian. Jadi ini ialah pembelajaran secara holistik dan visual. Maksudnya bila dia tengok satu muka surat ni saja, dia faham. Dia faham apa ceritanya. Itu latar tempat versus kata kunci. Latar tempat hospital besar. Ini cerita pasal drama bukan gila. Drama ni dia cerita pasal orang gila lah. Orang ingat dia ni gila tapi dia tak gila. Dia sakit barah otak. Okay, izinkan Cikgu Linda terangkan ya. Kita bermula daripada sini, di sini dan sini, di sini dan seterusnya. Latar tempat hospital besar. Siapa yang terlibat ialah bapa Azmeh dan rawatan. Maksudnya bapa Azmeh membawa Azmeh pergi rawatan di hospital besar. Keluar kata kunci sayang. Bila sayang tadi, boleh menjawab nilai, persoalan, pengajaran, latar masyarakat, watak, macam tu. Betul. Jadi, betul, diteruskan, dia ni gila. Siapa gila ni? Gila ni siapa? Azmeh. Azmeh ni, Ani inilah dia punya tunang. Tunang dia, ibu bapa dia, doktor, semua ini Ani, ibu bapa dan doktor tidak percaya bahawa Azmeh ini gila. Jadi dia terpaksa menanggung seorang diri. Dia tabah. Kemudian dia dihantar ke wad sakit gila. Kat wad sakit gila dia hantuk kepala kat lantai, kat dinding dan berdarah. Tabah lagi. Kemudian samalah. Kemudian dia pergi berjalan-jalan. Dia pergi jumpa dekat ada satu teater Sasau. Sasau teater. Kat pentas ni dia pergi kat sana ada pelakon 1, 2, 3 dan Arif. Mereka ni berlakon lah ni. Berlakon kat situ dia datang. Dan dia datang kat situ dia berguling-guling. Berguling-guling sebab apa? Dia sakit sangat kepala. Ni sebenarnya dia dah terlepas pada hospital lah ni. Jadi mereka ni terutamanya Arif sangat simpati. Arif pun pergilah rumah Azmeh. Begitu mak bapa Azmeh ni, iaitu dia kata Azmeh ni tak gila pun. Tapi mak ayah dia tidak percaya. Dan di situlah dikata Azmeh ni prihatin. Dan akhir sekali Azmeh meninggal. Ani ni dia punya tunang ni baca surat khabar. Dia tengok Azmeh mati. Disebabkan barah otak dan di situlah Ani berasa nak minta maaf dan insaf. Jadi pada kata kunci ini boleh kita terangkan iaitu teknik ingat 1 jawab 5. Isajali. Ingat 1 jawab 5. Contoh kalau sayang, ingat 1 jawab 5. Nilai, pengajaran, latar masyarakat, persoalan dan watak. Cara jawab macam tadi juga. Cara jawab macam tadi juga. Macam itulah caranya. Maksud kalau nak lagi faham, YouTube Cikgu Linda ada. Buka. Cikgu Linda terangkan dengan sangat jelas. Okey, baik. Jadi kepada pelajar-pelajar yang mungkin tak sempat ataupun tiba-tiba tengok dah separuh jalan dah Didik TV pada hari ini, jangan risau sebab kita akan share dengan anda semua apa social media Cikgu Linda. Kemudian Cikgu pun ada YouTube juga. Dekat situ mungkin ada banyak lagi perkongsian yang lengkap daripada Cikgu Linda untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM tak lama lagi ni. Kerana kita pun dah sampai ke penghujung rancangannya, jadi kita nak Cikgu sama-sama berkongsilah kepada anak murid di luar sana social media Cikgu lah untuk Cikgu berkongsi. Saya cuba buka slide lah. Kalau ada saya letak di sini, saya rasa macam ada. Ada? Tak ada lah. Tak ada. Tapi tak apa. Social media saya, TikTok, YouTube, Instagram, semua Cikgu Lindar Nor. Type saya Cikgu Lindar Nor akan keluar. Okey, baik Cikgu. Ada tak pesanan ringkas kepada pelajar-pelajar yang menyaksikan Didik TV pada hari ini? Okey, anak-anak murid di luar sana, jangan putus asa, jangan rasa tidak yakin untuk menjawab kerana sesi Cikgu Linda kertas 1 dan kertas 2, kalau kamu menguasai teknik yang Cikgu Linda ajar itu, insya-Allah kamu boleh lulus, insya-Allah kamu boleh cemerlang dalam peperiksaan SPM kerana usaha itu tangga kejayaan. Genggam bara api biar sampai menjadi arang. Itulah dia Terima kasih Cikgu pesanan. Linda. Itulah dia pesanan yang sangat bermakna dan memberi semangat kepada pelajar-pelajar
pelajar yang akan menduduki kertas bahasa Melayu tak lama lagi. Jadi kami di sini mendoakan agar anda semua mendapat segala ilmu pengetahuan dan input yang sangat membantu untuk anda mendapat skor yang cemerlang. Jadi jangan lupa untuk bersama kami pada episod akan datang. Kita nak tahu subjek apa pula lepas ni? Ya, dengan bersama dengan Cikgu Pakar apa pula selepas ini. Jadi semuanya dalam Didik TV. Itu saja daripada saya, Hafiz Syazwan, dan saya Wani Kiri. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.